Yang memulakan pagi ini seperti mana yang kita dapat paparkan pada ketika tadi dan juga pada awalnya adalah lintas langsung dari Universiti Utara Malaysia Sintok Kedah bersempena dengan lintas langsung bagi raptai penuh istiadat pentaulihan diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam ke-41 di UUM Kedah. Ya, dan untuk pengetahuan anda semua, kesemua mereka ini bakal ditauliahkan sebagai pegawai muda dalam regimen askar wataniah nanti. Yang apa anda saksikan seketika tadi merupakan raptai penuh bersempena dengan istiadat pentaulihan diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam ke-41. Kita ada topik yang kita akan bawakan seketika nanti berkenaan dengan istiadat tersebut yang akan dilaksanakan nanti. Okey, baik. Beralih daripada istiadat tersebut dan juga akan berlangsung pada tarikh dan juga tempoh yang telah pun ditetapkan. Kita memulakan Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Terima kasih kepada anda bersama kami di saluran TV1, Berita RTM dan Perseriman sudah dalam talian di RTM Klik. Seperti kebiasaan 2 jam show kita akan bersama dengan anda untuk kita membawakan perkembangan semasa dan mungkin kita boleh mulakan dengan berita-berita mutakhir di portal-portal utama tempatan. Ya, pastinya berkenaan apa yang berlaku di Borneo sekarang ini, di mana semalam secara rasminya telah pun dilancarkan berkenaan dengan program Kembara Kenali Borneo yang disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, di mana malam tadi santapan malam bersama masyarakat Tawau telah pun dilaksanakan dengan meriah dengan kehadiran 1,000 orang termasuk orang-orang kenamaan dan juga penduduk setempat. Ya, Kembara Kenali Borneo yang mana Kebahagiaan Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berkenan bercemaduli untuk menziarahi dan juga menyantuni masyarakat di Sabah dan juga Sarawak dalam sepanjang laluan perjalanan, yang mana dalam atur cara yang berlangsung tersebut turut hadir ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dan juga tetamu-tetamu kenamaan dari kerajaan negeri di Sarawak mewakili Premier Sarawak, dan juga sejurus keberangkatan tiba Sultan Abdullah dan Tunku Azizah berkenan melawat kemah-kemah bersebelah dengan Dewan Masyarakat, mempamerkan makanan tradisional dan juga pelbagai etnik seperti Tidung Jawa dan juga Bugis. Ini antara program yang turut disantuni dan juga turut diziarahi oleh Kebahagiaan Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Kalau kita lihat di hantaran Instagram Istana Negara, tak silap saya semalam ada kenderaan yang dipandu sendiri oleh Kebahagiaan Yang Maha Mulia Tuanku menyantuni masyarakat yang berada di sekitar Tawau. Begitu meriah sekali sambutan yang cukup berangsangkan oleh mereka, dan ini adalah antara peluang yang baik di mana struktur ataupun pemerintahan tertinggi negara bersama dengan rakyat dan juga mengenali siapakah mereka yang berada di kawasan-kawasan yang dilawati ataupun dikunjungi. Ya, anda boleh dapatkan perkongsiannya di laman-laman media sosial dan juga perkongsian secara rasmi. Juga kami di RTM membawakan perkembangan secara terkini berkenaan tentang Kembara Kenali Borneo yang disempurnakan oleh Kebahagiaan Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Beralih daripada Kembara Kenali Borneo, kita juga akan membawakan bersama dengan anda dan juga bercakap berkenaan kerjasama institusi akademik Malaysia Indonesia yang dilancar, dan perolehan dan juga perinciannya boleh kita kongsikan di paparan berita. Ya, untuk pengetahuan anda semua, kerjasama ini melibatkan Pusat Kajian Ikatan Malaysia Indonesia, Institut Pengajian Malaysia dan Antarabangsa, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Program Pengajian Indonesia Malaysia di Pusat untuk Pengajian Asia Timur, Universitas Prasetya Mulia Indonesia. Kerjasama ini merupakan hasil daripada lawatan kedua-dua Perdana Menteri yang ke negeri, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia, dan juga pastinya Presiden Joko Widodo ke Malaysia baru-baru ini. Semoga ialah pertalian ataupun ikatan ini akan memantapkan lagi institusi akademik di Malaysia. Dan bercakap berkenaan dengan akademik ini, seketika nanti di slot komentar at SPM juga kita nak bercakap berkenaan dengan slot yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, dan jangan lupa juga kerana apabila kita bercakap berkenaan tempoh hari kita menyambut Hari Kebangsaan 2023, tekad perpaduan penuhi harapan, dan kini kita menyemarakkan dan juga menggelorakan sambutan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang, dan juga sehingga tarikh 16 September nanti, insya-Allah 16 September kita akan menyambut sambutan Hari Malaysia. Ya, okey, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini ada banyak topik menarik yang kita akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
Ramli, Timbalan Menteri Belia dan Sukan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat menyambut Hari Malaysia 2023. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Berbeza warna, kita semua sama, bersatu kita. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Baik, untuk mencipta kejayaan ini ada banyak laluannya sebenarnya. Jadi antara salah satu laluan untuk kita mencapai kejayaan dalam bidang akademik ini adalah menerusi ataupun melalui bidang-bidang kemahiran. Jadi kami ingin berkongsi pada anda bagaimana sebenarnya sektor ataupun bidang-bidang pendidikan dalam konteks kemahiran ini sentiasa diperkasakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Hari ini kami bersama dengan dua orang tetamu untuk bercakap berkenaan laluan kerjaya melalui kemahiran. Saya perkenalkan dua orang tetamu hari ini di studio, iaitu teknologis Dr. Muhammad Yusof Abu Bakar, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK Kementerian Sumber Manusia KSM. Juga kami bawakan Muhammad Hamzi Rosli, ikon TVET MARA. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk keduanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey, bidang kemahiran ini semakin mendapat perhatian daripada para pelajar, golongan belia dan sebagainya. Cumanya kalau Dr. Yusof boleh kongsikan pada pagi ini, apakah antara inisiatif yang dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpasaran golongan belia yang melanjutkan pengajian dalam bidang kemahiran ini? Okey, terima kasih Cik Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk meningkatkan kebolehpasaran bidang TVET kita perlu adakan kesedaran dengan pihak industri. Sebab apa? Sekarang ni sebenarnya kebolehpasaran di negara kita untuk graduan TVET ni dia tinggi sebenarnya, dan antara 90 hingga 95. Jadi untuk meningkatkan lagi itu sebenarnya ialah kesedaran bagi pihak industri lah. Sebab apa? Industri ni mereka memainkan peranan penting untuk mengambil pekerja daripada TVET lah. Itu lebih penting. So industri itu lebih kena tahu bahawa kita ada bilangan pekerja TVET yang ramai. Jadi kalau mereka ni boleh mengambil dengan lebih ramai sesuai dengan keperluan syarikat mereka, pasti kebolehpasaran itu akan lebih meningkat lagi. Dan satu lagi saya nak ingatkan bahawa kalau kita nak ambil pekerja TVET ni, mereka ni ada kemahiran dan kemahiran mereka ni tinggi dan sesuai dengan keperluan industri. Jadi kalau boleh kita minta pihak industri membayar gaji yang sesuai dengan kelayakan mereka lah. Terima kasih. Itulah antara isu utama kan apabila para pelajar yang ingin menyambung pengajian dalam ialah sektor kemahiran, pendidikan kemahiran ini. Kadang-kadang ibu bapa yang memikirkan kerjaya ini tidak mempunyai masa depan yang cerah seperti kerja-kerja profesional seperti doktor, jurutera dan sebagainya. Tapi sebenarnya kemahiran ni kalau kita pergi luar negara, bayarannya tu lebih kurang sama, malah boleh tinggi lagi daripada pekerja-pekerja profesional. Jadi untuk Hamzi sendiri sebagai ikon TVET MARA, apa antara perkara yang disanakan oleh Hamzi sendiri untuk memastikan agar kesedaran itu dapat dipupuk dalam kalangan para pelajar dan juga ibu bapa berkenaan dengan stigma sektor kemahiran ini? Jadi bismillahirrahmanirrahim, saya Muhammad Hamzi. Jadi hari ini kalau kita lihat sambutan TVET ni, kalau dulunya boleh dikatakan adalah pilihan yang kedua. Kan rata-rata ramai yang rasa bimbang, ibu bapa mungkin akan ada yang rasa ada harapan atau tak ada harapan. Tapi hari ini kita lihat
TVET bukan lagi pilihan kedua, malah jadi pilihan yang pertama sebenarnya. Kalau daripada segi di industri, kita lihat majikan sendiri sangat-sangat memerlukan golongan-golongan yang daripada TVET ini, sebab kita tahu dan kita yakin daripada TVET ini mempunyai satu kemahiran dan juga kompetensi yang tinggi dalam nak melaksanakan daripada pengoperasian tertentulah. Jadi kita dapat lihat kalau kita sebagai seorang ibu bapa mungkin akan ada kerisauan. Mungkin dulu tak apa, tapi sekarang dah banyak sangat peluang sebenarnya yang terbuka di kalangan para belia ni sebenarnya. Dan kita lihat kerajaan sendiri juga bagi satu program dan memperkasakan lagi TVET ni sebenarnya. Itu yang saya boleh bagi pandangan. Apa bentuk-bentuk kemahiran yang mungkin Hamzi sendiri ada dalam industri kan? Jadi Hamzi boleh kongsikan apakah antara bentuk kemahiran yang yang boleh dipelajari oleh golongan belia ataupun para pelajar di sana untuk menyambung pengajian mereka. Betul, okey, baik. Jadi kalau kita lihat untuk ke arah negara yang maju, pembangunan akan tetap ada kan? Kalau kita lihat setiap pembangunan akan ada pelbagai cabang-cabangnya, contohnya elektrik kan, setiap pembangunan akan ada elektrik dan seterusnya akan ada aircon dan hari ini kita lihat renewable energy, tenaga solar yang dah digembar-gemburkan, yang dinaikkan kan. Kita lihat itu adalah peluang-peluang yang boleh diterokai oleh para belia sebenarnya untuk mahirkan dalam bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Sebab permintaan terlalu tinggi. Kita boleh katakan di luar kita perlukan orang yang ada high kompetensi untuk nak melaksanakan tugas-tugas di lapangan, di platform. Okey, itu yang menarik tu. Yalah, kita apabila nak menyambung pendidikan, nak tengok masa depan tu macam mana, cerah ke tak, bukan masalah dia profesional ke atau kemahiran ke. Kadang-kadang ada yang profesional pun menganggur juga kan. Kita bukan nak merendahkan mana-mana pihak, cumanya yalah, kita nak orang kata mengubah sedikitnya pandangan terdahulu dengan sekarang, bagaimana evolusi sektor kemahiran ini sudah berubah sekarang kan. Okey, Dr. Yusof, sekarang apabila ada program-program yang telah disusun, pasti akan ada para pelajar yang berminat untuk menyertai program-program seperti ini kan. Jadi apa antara kelebihan lain sekiranya para pelajar ini menyertai program-program ataupun pendidikan di bawah TVET ini? Okey, sebenarnya macam ni ya. Kita sebenarnya rakyat Malaysia ni, kalau ikut pada saya detail sikit ya, ikut pada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang untuk tahun 2013 hingga 2015. 2013 hingga 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kan. Setiap tahun kita rakyat Malaysia akan masuk ke sistem pendidikan ni seramai lebih kurang 430,000. Okey, daripada 430,000 ni, selepas mereka tamat sistem pendidikan lebih kurang dalam 23 tahun, kita tengok ya, mereka yang lulus di peringkat tertinggi ya, seperti mungkin daripada diploma ke ijazah, master dan PhD itu hanya 15%, iaitu lebih kurang dalam 65,000 orang sahaja. Yang ramai ialah yang sampai ke tahap SPM, iaitu 61%, iaitu jumlahnya ialah lebih kurang dalam 262,000. Jadi yang 262,000 ni nak pergi mana sebenarnya? Kalau yang pandai itu betul lah, dia pergi universiti, dia tamat dengan mungkin kerjaya profesional. Tapi yang lebih ni, yang 262,000, mereka inilah kita syorkan untuk masuk kepada bidang TVET. Supaya mereka ni bukan sebenarnya tak pandai. Kena ingat ya. Mereka ni cuma orang panggil non-academic inclined. Betul. Saya setuju. Dia tak cenderung kepada akademik. Jadi bidang dia kena bagi yang bidang yang dia cenderung supaya dia lebih maju di situ. So kalau kita paksa dia pergi kepada yang profesional tadi, universiti dan sebagainya, mereka tak mampu. Ya, betul. Tapi mereka ni disalurkan kepada bidang yang mereka minat. Itulah bidang kita syuklah bidang kemahiran. Bidang kemahiran ni, bezanya antara kemahiran dan akademik ialah dari segi teorinya ya. Jumlah teorinya, kalau di akademik mungkin 60 hingga 70 teori. Selebihnya 40 hingga 30 lagi itu adalah praktikal, amali. Sedangkan kemahiran ni dia lebih kepada lebihnya ialah praktikal. 70 praktikal, 70% praktikal. Yang 30 tu
teori. Jadi mereka ni dia tadilah non-academic incline dia. Maksudnya dia tak pandai teori itu. Bagi dia matematik, sains yang tinggi-tinggi, mereka tak faham. Tapi kalau bagi mereka praktikal, contohnya, bagi mereka contoh buat apa yang, okey, contoh kita ambil kursus yang senang, kimpalan. Kimpalan. Mereka bagi buat kimpalan, mereka suka sebenarnya. Mereka suka buat kimpalan tu. Jadi dan kimpalan ni tak perlukan teori yang mahal-mahal, yang dalam-dalam, yang tinggi-tinggi itu tak perlu. Mereka tahu cuma okey, setakat teori yang simple je. Untuk welding, contoh untuk welding aluminium contohnya, teori yang dia perlukan ialah suhu lebur dia 660 darjah Celsius. Itu cukup dah. So mereka nanti bila mereka bekerja nanti mereka akan set kat mesin tu 660 darjah Celsius untuk aluminium contohnya kan. Jadi selebihnya kemahiran lah untuk welding tu kan. Kemahiran dia sendiri. Dia hands on. Dia kemahiran tangan kan. Kemahiran tangan. Berbeza dengan fashion tadi, dia hands on, dia banyak fikir je kan. Tapi mungkin hands on ni kurang lah kan. Jadi oleh kerana dia memang bijak, kelebihan di situ, mereka cepat boleh siap. 2 tahun dah habis dia contohnya diploma. Ataupun 4 tahun, 5 tahun habis degree. Selesai dah. Tapi kalau bagi yang bukan slow kita bagi non-incline tadi, non-academic incline tadi, dia kalau teori tu sepatutnya 2 tahun dia boleh pergi 4 tahun, 5 tahun. So kalau siapa nak bagi 4-5 tahun kat dia, mesti fail punya lah. Jadi kalau dia buat hands on, dia kalau 2 tahun untuk dia, 2 tahun dia boleh siap. So 2 tahun tu cukup untuk dapat sijil Kemandan Malaysia tahap 3. Dan tahap 3 ni kalau ikut pada Masko, mereka ni dah layak dipanggil pekerja mahir. Begitu cerita. Dan sekarang untuk makluman, Malaysia sekarang ni kekurangan pekerja mahir. Kalau banding dengan Singapura, dengan Thailand ke even dengan Indonesia, kita rendah ya. Kita sekarang ni jumlah pekerja mahir kita adalah 31.5% sahaja. Dan kita punya wawasan kita adalah untuk meningkatkan jumlah pekerja mahir negara ni kepada 35% pada tahun 2025. Sorry. 35% pada tahun 2030. Jadi itulah. Kita sekarang masih mengejar itu ya. Jadi kita berharaplah supaya lebih ramai tadi yang apa tu academic incline ni, yang boleh pandai ni terus pergi kepada buat profesional. Tapi yang tadi tu yang 61% tu ramai tu. Pilihlah kemahiran dan kita tingkatkan jumlah pekerja mahir negara supaya kita boleh mencapai negara maju dengan lebih cepatlah. Macam Hamzi sendiri sebagai ikon TVET kan, bagaimana peluang kerjaya untuk para pelajar yang menyambung pengajian dalam bidang kemahiran ni? Masa depan mereka tu berapa cerah yang kita boleh yang kita boleh nampak dalam waktu tempoh sekarang ini untuk ialah kita bagi ialah orang kata vision sikit untuk ibu bapa yang menonton sekarang ini kan, sebab masih ada sebenarnya ibu bapa yang risau cakap jangan sambung ni kita nak ubah sikitlah persepsi itu kan. Tapi macam saya sendiri, saya bermula daripada IKM juga. Dia dalam bidang sijil. Sijil. Kemudian saya sambung di peringkat diploma dan terus kepada ijazah. Dan kalau kita lihat acuan ataupun saluran nak pergi ke arah profesional itu ada sebenarnya di kalangan TVET. Bukan sekata TVET hanya sekadar TVET untuk kemahiran saja, tapi dia boleh juga ke arah yang profesional sebenarnya. Ada laluan-laluan tertentu yang kita kena terokai lah. Macam saya dulu SPM macam tadi academic non-incline academic kan. Betul, saya pun adalah golongan yang begitu. Kan, golongan yang bukan dulu minat kepada akademik tapi minat kepada kemahiran. Tapi bila dalam TVET tu sendiri kita dapat acuan tu daripada pensyarah dengan dia punya dedikasi, dia nak lihat kita ni berjaya, dia aturkan. Okey, lepas ni nak pergi mana? IKM, okey, pergi ke KKTM, pergi ke Unit 10, saya sambung di Unit 10 dan seterusnya sekarang balik kepada IKM KL balik. Sebab saya nampak dari segi MARA sendiri, saya nampak usaha nak membantu para pelajar ni untuk cerah masa depan tu memang ada. Memang dah ada, cuma para belia ni kena ambil satu inisiatif, yakin dan percaya dan kita mampu buat sebenarnya. Ibu bapa kena letakkan satu keyakinan dan kepercayaan kepada
zaman sekarang ni TVET memang bukan lagi pilihan kedua tapi boleh jadi pilihan yang pertama. Ya. Betul. Daripada anak-anak yang ingat tak masa yang baru-baru ni keluar berita pasal para pelajar SPM tak datang, tak nak sambung pelajaran. Betul. Nak jadi influencer kat Instagram bukan tak boleh, tapi kalau kita boleh war-warkan tentang bidang kemahiran ni, kita boleh dapat pekerja yang lebih mahir daripada berpuluh-puluh ribu yang tak datang, tak berminat nak belajar, berminat nak belajar, masuk bidang kemahiran kan. Okey, mungkin Dr. Yusof ada beberapa perkara yang disampaikan berkenaan dengan industri TVET ini kan? Okey, tadi saya katakan bahawa 61% daripada jumlah pelajar tu dia tersekat di SPM tu, di peringkat menengah lah. Yang lebih hanya 15% saja berjaya ke peringkat lebih tinggi, peringkat profesional lah. Jadi saya macam mana kita nak kenal pasti mereka ni semasa di sekolah lagi. Jadi saya sebenarnya mereka ni ada dia punya tanda-tanda dia. Kita orang ada tanda-tanda lah. Kalau mereka ni masa belajar tu dia minat kan, tapi tak cemerlang. Ini kita panggil dia dia minat cemerlang, dia panggil fast learner lah. Yang ni yang excellence ni. Yang ni sebenarnya 15% ni. Dan ada yang dia ni minat tapi tak cemerlang. Yang ni kita panggil dia average learner lah. Tadi fast learner ni average learner. Dan ada yang tak minat, tak cemerlang. Yang ni memang slow learner. Tapi saya ingat sekali lagi, mereka ni bukan tak cerdik. Bukan tak cerdik, tapi dia adalah non-academic inclined. Tapi dia mungkin skill inclined. Jadi siapa yang kenal dia ni? Guru-guru mereka lah kenal mereka. Jadi peranan guru-guru ialah mengenal pasti pelajar-pelajar ni dan kita boleh syorkan hala tuju mereka ni ke arah kemahiran. Jadi itulah peranan guru-guru sangat penting untuk menentukan arah masa depan pelajar tu sama ada ke arah akademik ataupun kemahiran. Saya ingat dulu masa sekolah kan ada kelas, dululah stigma kan ada kelas atas, kelas bawah. Kelas bawah ini yang main-main ni. Tapi sekarang ni saya rasa stigma tu tak perlu ada lagi sebab yang kalau orang kata kelas bawah ni dia ada kemahiran lain, yang kelas atas ni tak tahu kan. Betul. Jadi itulah zaman dah berubah sekarang ni kan. Jadi kita tak boleh pukul sama rata. Setiap kanak-kanak itu ada kelebihan masing-masing. Bapa perlu menghargai anak-anak mereka. Okey, terima kasih kepada Dr. Yusof dan juga Hamzi sama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan laluan kerjaya melalui kemahiran. Semoga ia dapat membuka sedikit pandangan anda ataupun mengubah sedikit bagaimana stigma anda terhadap sektor akademik kemahiran ini. Kita nak bawa anda ke seleksi pagi di Perak FM bersama dengan rakan penyampai DJ Nana di sana yang sudah pun bersedia. Silakan. Scam kebangsaan, sentiasa bijak, sentiasa selamat. Baik, terima kasih pada Syuhaida dan Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda semua? Terima kasih pada anda yang sedang menonton ketika ini menerusi TV1 dan juga My Freeview 123. Anda bertemankan Nana menerusi seleksi pagi dari Konti Perak FM pada pagi ini dan untuk perkongsian pertama, Nana nak kongsikan kepada anda satu makanan tradisional di Perak iaitu kelemai. Jom kita saksikan video ini. Baik, itu dia kelemai merupakan salah satu makanan tradisi di Perak ya. Dan kalau kita lihat dari segi rupanya, kelemai ni seakan-akan dodol kan, kalau sebelum dipotong ianya nampak seakan lemang. Tetapi ianya adalah kelemai. Ia merupakan satu makanan tradisi masyarakat Rawa yang boleh ditemui ketika musim perayaan. Dan uniknya kelemai ni dia boleh bertahan lama sehingga 3 bulan setelah dihasilkan. Dan antara bahan yang digunakan untuk menghasilkan kelemai ini tepung pulut, tepung gandum, tahit minyak, gula putih, gula merah, kerisik dan juga garam. Dan selain itu, buluh juga turut penting dalam menghasilkan kelemai. Meskipun proses menghasilkan kelemai ni agak rumit, namun diharapkan ianya orang kata tidaklah orang kata dapat berkekalan lebih lama lah, kerana ianya merupakan satu makanan tradisi yang kita akan wariskan ke generasi yang akan datang, insyaAllah generasi yang akan datang. Jadi kelemai ini kalau kita perhatikan, kalau anda nak tahu proses kelemai ini bahan-bahannya akan diperap
terlebih dahulu. Itu yang membuatkan Kelemai ini bertahan lebih lama. Seperti yang Nana kabarkan tadi, Kelemai ini boleh tahan selama 3 bulan. Jadi kalau anda tahu kan, makanan tradisi ni selalunya orang-orang dulu menghasilkan sesuatu makanan itu, orang kata tanpa bahan pengawet, tapi ianya boleh bertahan lebih lama. Itu antara keistimewaan makanan tradisi orang dulu-dulu. Kalau nak rasa Kelemai, jangan lupa untuk singgah ke Perak, terutamanya Kelemai boleh dapat banyak didapati di kawasan Kopeng. Itu antara kisah makanan tradisi di Perak, Kelemai. Baik, kita nak beralih ke perkongsian seterusnya, di mana nak kongsikan kepada anda, iaitu mengenai program Citra Nusa at Museum Matang dengan bertemakan retrospektif sejarah yang bakal berlangsung pada 8 hingga 10 September 2023, Jumaat hingga Ahad, bermula 10 pagi hingga 10 malam, dengan pelbagai perkongsian menarik. Antaranya ada pameran Malaysia Tanah Airku, pameran demonstrasi dan jualan, juga ada persembahan istimewa Ella dan juga Aming Spring pada 9 September 8 hingga 10 malam. Juga selain persembahan artis, ada persembahan silap mata Faris Hilmi The Magician 10 September. Juga ada wayang pacar, iaitu tayangan filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan. Jadi itu antara yang menarik akan berlangsung sepada program Citra Nusa at Museum Matang bertemakan retrospektif sejarah. Jadi setakat itu saja perkongsian pada pagi ini menerusi seleksi pagi. Kita kembali bersama penyampai di Selamat Pagi Malaysia. Syuhaida, silakan. Nana, terima kasih untuk perkongsian dalam segmen seleksi pagi dari Perak FM. Seterusnya hari ini lebih banyak perkongsian menarik dari negeri-negeri Semenanjung dan juga di Sabah Sarawak. Hari ini bersama dengan Ismail Adnan di segmen SPM Sana Sini. Silakan. Syu, saya nak mulakan SPM Sana Sini pada pagi ini dengan cerita di Arked Niaga Wang Kelian di Perlis. Selepas 8 tahun termasuk dalam tempoh pandemik COVID-19, ruangan niaga itu dibuka semula sekaligus merancangkan kembali aktiviti pelancongan dan ekonomi setempat. Pernahkah suatu masa dahulu, Arked Niaga Wang Kelian diibaratkan syurga membeli belah apabila menerima ramai pengunjung dalam dan luar negara dengan pelbagai barangan dipasarkan. Pembukaan semula Arked Niaga ini memberi 1001 peluang kepada penduduk setempat serta peniaga dari kedua belah negara. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN turut melihat pembukaan semula arked ini memberi impak yang cukup besar kepada kemampanan ekonomi. Selain itu, ia selari hasrat Kerajaan Madani melalui program Payung Rahmah, iaitu membantu rakyat menepani kos sara hidup sekaligus merancangkan kembali sektor pelancongan sempadan. Kita beralih pula ke cerita ini. Lebih 200 keluarga di Felda Prasu, Gua Musang, Kelantan bimbang kawasan perumahan dan tanaman mereka diceroboh gajah liar sejak Khamis. Dalam kejadian awal pagi itu, pokok pisang dan kelapa yang ditanam di tepi rumah penduduk musnah dirosakkan gajah berkenaan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan, Muhammad Hafid Rohani berkata, siasatan akan dilakukan susulan laporan oleh penduduk. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong berangkat tiba di lapangan terbang Tawau bagi memulakan pengembaraan julung kali mendekati rakyat di Sabah dan Sarawak. Kembara Kenali Borneo melibatkan perjalanan lebih 2,154 km sehingga 13 September ini merupakan peluang keemasan rakyat untuk beramah mesra dengan pasangan diraja serta delegasi. Al-Sultan Abdullah kemudian berkenan melalui kawalan kehormatan setempat daripada Batalion ke-26 Regimen Askar Melayu Diraja. Sebelum meninggalkan lapangan terbang Tawau, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah turut berkenan bergambar bersama 40 kanak-kanak daripada tadika kemas dan perpaduan di daerah itu yang berpakaian tradisional pelbagai etnik. Al-Sultan Abdullah yang memandu sendiri kereta dengan ditemani Tunku Azizah turut berkenan beramah mesra, bersalaman dan bersuah foto dengan orang ramai.
Manakala lebih 1,000 peserta mengambil bahagian dalam Larian Muzium Negara 2023 sempena sambutan 60 tahun Muzium Negara. Menurut Pengarah Bahagian Penyelidikan dan Dokumentasi Jabatan Muzium Malaysia Darniza Daud, program tersebut bertujuan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Sebanyak 5 kategori dipertandingkan iaitu Fun Run 5 km, 10 km lelaki, wanita veteran, terbuka 10 km lelaki dan wanita. Baik, itu saja SPM Sana Sini untuk pagi ini. Kita seterusnya beralih ke Cerita Pagi Kedah. Rakan penyampai kita ada perkongsian yang ingin disampaikan, silakan. Terima kasih Angkasa Puri. Jalur gemilang bukan sekadar bendera, tetapi ia juga adalah simbol perpaduan dan penyatuan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa. Sempena sambutan Hari Malaysia, teruskan kibarkan jalur gemilang. Dan pagi ini saya bersama dengan sebuah badan bukan kerajaan NGO, Generasi Gemilang Kuala Kedah yang turut sama memeriahkan kibaran jalur gemilang, dan bersama saya ketika ini ialah pengurusinya iaitu Datuk Muttalib Harun. Baiklah Datuk, mungkin Datuk boleh ceritakan sikitlah sepanjang kemerdekaan ini dan hari ini dah masuk sambutan Hari Malaysia, apa aktiviti yang telah dilakukan bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Malaysia ini? Terima kasih Saudara Rashid. Untuk sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini, kita terlebih dahulu meraihkan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2023. Dan inilah kali yang ke-66 Hari Kebangsaan kita. Dan pertubuhan Generasi Gemilang Kuala Kedah turut mengambil bahagian sebagai tanda kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Dan saya menggalakkan seluruh ahli-ahli dan juga rakyat Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang daripada 31 Ogos hinggalah ke 16 September ini sebagai menghargai keamanan, perpaduan, berbilang kaum, berbilang bangsa di negara kita. 16 September adalah satu tarikh keramat di mana Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bergabung untuk membentuk negara Malaysia. Dan tentunya pada Hari Malaysia ni ada juga aktiviti-aktiviti bagi memerakkan lagi sambutan Hari Malaysia. Pada sambutan 16 September Hari Malaysia, kita mengadakan larian ataupun kita adakan jelajah kampung yang pesertanya terdiri daripada generasi muda, belia kita. Sebab kita nak belia kita faham erti kemerdekaan, betapa susah payahnya pemimpin kita yang terdahulu, almarhum Tengku Abdul Rahman bersama dengan pemimpin Tun Tan Susi, Tun Tan Chenlock dan lain-lain lagi, berusaha untuk memerdekakan negara kita bersama-sama dengan pemimpin daripada Sabah dan Sarawak mewujudkan sebuah negara Malaysia. Sambutan pada tahun ini kita nak supaya generasi kita ni akan terus mewarisi negara kita dalam suasana sebuah negara yang merdeka. Baik, terima kasih Tok ya. Itu saja. Jadi terima kasih, itu dia tadi pengurusi Generasi Gemilang Kuala Kedah, Datuk Muttalib Harun. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, beginilah perkongsian dan juga gambaran yang boleh kita bawakan bersama dengan anda dari Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah, bersempena dengan istiadat pentaulihan diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam ke-41, raptai penuh yang sedang dilaksanakan untuk memastikan istiadat pentaulihan diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam kali ke-41 akan dapat dilaksanakan dengan sempurna pada tarikh dan juga hari yang telah ditetapkan. Seramai 1,499 pegawai kadet Pasukan Latihan Pegawai Simpanan Palapes Universiti Awam ke-41 sama-sama anda sedang saksikan sekarang ini memulakan latihan
ataupun raptai penuh sempena istiadat pentaulihan diraja pegawai kadet Palapis Universiti Awam yang ke-41 yang sama-sama kita akan saksikan atau akan dilaksanakan pada 9 September nanti. Ya, untuk kita bercakap lebih lanjut, Shu, bersempena dengan istiadat pentaulihan diraja ini, kita terus saja perkenalkan tetamu bersama dengan kita adalah Major General Datuk Hamdan Haji Ismail, Asisten Panglima Pasukan Simpanan, dan Lieutenant Colonel Muhammad Izzani Yazid, Timbalan Komandan Palapis UUM. Assalamualaikum, Tuk, apa khabar? Tuan, bersama kami pada pagi ini. Mungkin boleh diceritakan dan juga molek untuk kita kongsikan berkenaan tentang pegawai kadet Palapis Universiti Awam ini. Pengenalan terlebih dahulu sebelum kita bergerak kepada istiadat pentaulihan yang difahamkan diadakan pada Saban tahun. Mungkin boleh dikongsikan berkenaan pegawai kadet Palapis ini. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada PRTM dan juga kepada penonton di rumah kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini. So untuk istiadat pentaulihan Palapis pada tahun ini, insyaAllah kita akan sempurnakan di Universiti Utara Malaysia. Itu pada hari Sabtu di 9 hari bulan 9 di Sintok, Kedah, dan akan melibatkan 19,499 kadet Palapis dari pelbagai universiti. Ada 20 universiti. So, tahun ini giliran Universiti Utara Malaysia lah. Sebelum ni kita buat dekat Universiti Kebangsaan. Mereka ni adalah kelompok daripada COVID yang lepas kita dapat nak buat pentaulihan, tapi memang gradually kita buat tiap-tiap tahun. Tapi tahun lepas kita dah selesaikan dan tahun ni adalah kumpulan terakhir lah. Jumlah tu yang kita akan sempurnakan di UM Sintok, insyaAllah. Ialah bila kita bercakap berkenaan dengan Palapis ini kan, kalau di Malaysia kita sudah ada struktur ketenteraan yang utama yang semua rakyat sedia maklum. Bagaimana sebenarnya ataupun tugas-tugas bidang sebenarnya yang dimainkan oleh ialah pegawai-pegawai yang ditauliahkan sebagai pegawai muda dalam regimen askar watan nanti? Okey, ini merupakan satu inisiatif asalnya di antara Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pertahanan yang matlamat untuk melatih para siswa untuk menceburi bidang ketenteraan. Dari situ mereka akan diserap masuk sebagai pasukan simpanan, dalam pasukan simpanan untuk membantu dalam bentukan keamanan dan juga keselamatan negara. Jadi dari situ kita dah bentuk di peringkat universiti lagi. Itu hala 7 yang kita dah tetapkan dulu-dulu lagi. Jadi seterusnya kita akan tetap teruskan di masa hadapan bagi membentuk jati diri mahasiswa itu sendiri juga dalam masa yang sama membantu negara daripada aspek keselamatan. Lieutenant Colonel, mungkin boleh diceritakan berkenaan tentang komposisi kepada Palapis ini di berapa universiti awam yang ditempatkan ataupun yang digesetkan untuk dilaksanakan bagi latihan Palapis, dan kebiasaannya berapa lama tempoh bagi latihan pegawai kadet simpanan ini dalam tempoh-tempoh untuk latihan dan sebelum ditauliahkan selaku pegawai kadet? Okey, sebenarnya Palapis ini berada di 20 universiti awam yang di Malaysia ini. Yang mana ada universiti yang ada 3 perkhidmatan, iaitu darat, laut dan udara. Dan ada sebahagian universiti awam ada udara sahaja ataupun laut sahaja, dan ada ketiga-tiga perkhidmatan. So sepanjang bergelar pegawai kadet Palapis ni, pelajar-pelajar ataupun pegawai kadet Palapis ini menjalani latihan selama 3 tahun di universiti awam masing-masing, yang mana ia meliputi latihan tempatan, iaitu diadakan di hujung minggu, dan juga latihan berterusan dan juga latihan kem tahunan yang diadakan pada cuti semester. Itu berlaku every semester, setiap semester, dan selama 3 tahun pelajar berada di universiti awam. Datuk Abdul kongsi bagaimana dengan masa depan pegawai-pegawai kadet Palapis ini? Ya, kalau para pelajar yang menyambung pengajian mereka di Institut Pengajian Tinggi Awam ni, kita tahu ke mana hala tujunya. Tapi dia ada orang kata added responsibility, ada tanggungjawab yang lebih sikit sebagai pegawai kadet Palapis. Bagaimana hala tuju ataupun masa depan mereka ni, Datuk? Sebenarnya pegawai kadet Palapis ni mempunyai hala tuju. Sekiranya mereka berminat untuk menyertai angkatan tentera, mereka dialu-alukan sebab mereka dah ada sejarah waktu di dalam universiti yang mereka telah menyertai Palapis, dan mereka boleh memilih untuk memasuki tentera. Disebabkan kita malu-alukan kehadiran warga negara, terutamanya para remaja, para mahasiswa untuk menyertai angkatan tentera, tak kisah sama ada darat, laut ataupun udara. Saya teringat untuk proses pentaulihan bagi pegawai kadet Akademi Latihan Ketenteraan, UPNM juga turut melalui suatu istiadat pentaulihan diraja, dan tidak terkecuali juga kadet Palapis ini juga turut melalui suatu istiadat pentaulihan diraja. Mungkin Tuan Izzani boleh bercerita sedikit berkenaan tentang pentingnya istiadat pentaulihan diraja ini untuk menganugerahkan dan juga mentauliahkan seseorang pegawai kadet Palapis
PLAPAS itu selepas tempoh latihan yang disempurnakan? Sebenarnya istiadat pentolehan diraja Kadet Palapis Universiti Awam ni diadakan untuk menghargai perit pedih cabaran latihan selama 3 tahun di universiti masing-masing dan di mana ini dah adalah kemuncak kejayaan mereka untuk bergelar sebagai seorang lecturer muda yang akan diserapkan ataupun akan ditolehkan di dalam rejim askar wataniah. Dan sebenarnya pelajar-pelajar ini ada peluang untuk meneruskan kejayaannya di dalam Angkatan Tentera, sama ada dalam untuk graduate officer dalam GO dan juga ada kerahan dan juga terus bergerak aktif dalam askar wataniah sukarela seperti yang saya lah, yang daripada tahun 99 saya ditolehkan sehingga sekarang saya masih aktif dalam rejim askar wataniah. Bagaimana setakat ini Tuan melihat kegigihan dan juga usaha yang dipamerkan oleh pegawai Kadet Palapis setakat ini untuk sampai ke tahap ini? Sebenarnya pelajar ini kita ada rancangan pengurusan latihan yang telah digaris panduankan oleh pihak Markas Latihan juga BPS, yang mana setiap pegawai kadet ini perlu menjalani latihan, pelbagai latihan dari segi ilmu kenderaan, iaitu ilmu medan perang, taktik dan juga ilmu persenjataan, yang mana ia akan melatih pelajar ini lebih berkeyakinan diri, berketerampilan, berdisiplin tinggi dan sebagainya. Inilah kita nak konsep-konsep latihan kenderaan ini untuk membangunkan soft skill pelajar itu sendiri, dan juga mereka amat berminat dan juga bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu kenderaan ini. Tak semua orang belajar universiti yang dapat menimba ilmu kenderaan ini. Hanya pegawai Kadet Palapis saja yang berjaya menggarap ilmu-ilmu ini. Ini kerjasama cukup erat antara Angkatan Tentera Malaysia dan juga pihak Institut Pengajian Tinggi ataupun pihak Kementerian Pendidikan Tinggi. Datuk, difahamkan Duli Yang Maha Mulia Raja Muda Kedah juga akan turut berkenan berangkat bersama Duli untuk mentauliahkan ataupun istiadat pertauliahan ini. Maka dalam istiadat pertauliahan ini apakah akan turut disusuli dan juga dimulakan dengan berbarisan terlebih dahulu dalam acaranya? Terima kasih. Untuk istiadat kali ini kita akan ada 2 segmen. Segmen pertama adalah barisan diraja sendiri yang akan menjanjikan kepada halayak, dan kita lalukan untuk hadir menjadi bapa dan juga halayak untuk hadir ke istiadat pembarisan tersebut yang akan dilaksanakan di Padang Kawat, Universiti Utara Malaysia. Kemudian segmen kedua kita akan adakan istiadat penganugerahan watikah tauliah kepada kadet-kadet tersebut yang akan dilaksanakan di Dewan Muazzam Shah di Kedah juga. Jadi itulah kita alu-alukan kehadiran halayak untuk bersama-sama dengan kita pada hari tersebut. Kita open to the public to come, dan mereka juga boleh melihat di samping pembarisan tersebut kita ada juga pameran-pameran kenderaan juga kita akan pamerkan. Bagaimana Tuan Nizami melihat setiap pegawai Kadet Palapis ini, tahap disiplinnya apabila menyertai program-program ataupun latihan-latihan yang berbentuk ketenteraan di Universiti Awam jika nak dibandingkan dengan graduan-graduan lain yang hanya ke kelas saja tidak menyertai program-program seperti ini? Bagaimana tahap komitmen mereka sebagai seorang pelajar, sebagai seorang Kadet Palapis yang menyertai program ini? Sebenarnya pelajar-pelajar ataupun pegawai Kadet Palapis ni sebenarnya di Universiti Awam ni menjadi tahap disiplin yang amat tinggi, sebab dalam ilmu itu sendiri kita melatih pelajar-pelajar untuk dari segi ketetapan masa, untuk pembagian masa untuk belajar dan juga aktiviti akademik dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita boleh secara tidak langsung kita boleh membezakan antara pelajar yang menjadi Kadet Palapis ni dengan pelajar yang tidak menjadi Palapis ni ada karakter yang berbeza. Dan mereka ni lebih berkeyakinan tinggi dan berketerampilan yang lebih segak yang menyertai Palapis ni. Alhamdulillah. Dan lebih berdisiplin. Saya setuju. Dulu masa saya di universiti ada rakan sebilik menyertai Palapis. Disiplinnya memang top notch Ismail. Tuan dan juga saya ingat Syuhaida yang menyertai. Ayat itu seolah-olah Syuhaida menyertai. Tapi kita ada pengalaman menyaksikan secara terus dan juga secara langsung pelibatan sahabat-sahabat kita Universiti Awam. Dari UUM sendiri berapa ramai yang ditauliah? Untuk kali ini ditauliahkan seramai 88 orang pegawai kadet yang terlibat, yang mana 35 orang daripada pelapis darat, 22 daripada pelapis laut dan juga 31 orang daripada pelapis udara yang terlibat dalam pertandingan kali ini. Jadi setiap pelapis itu akan ada bentuk-bentuk latihan tersendiri, contohnya pelapis udara, darat
Bagaimana kalau Tuan boleh kongsikan sedikit perincian berkenaan dengan latihan-latihan mereka ini? Okey, konsep latihan sama. Dia ada latihan tempatan, latihan putusan dan juga latihan kem tahunan. Tapi ia berbeza perkhidmatan. Darat dengan latihannya darat, laut dengan latihan laut dan juga udara. Dia ada RPL iaitu pengurusan rancangan pengurusan latihan mengikut perkhidmatan masing-masing. Ada penganugerahan untuk pegawai kadet Palapes terbaik akan InsyaAllah kali ini kita akan buat daripada semua universiti itu. So setiap universiti itu ada kadet terbaik. So mereka akan dianugerahkan dengan pedang anugerah pedang kepada kadet yang terbaik bagi tiap-tiap universiti. Siapa untuk tenaga pengajar yang akan melentur pegawai kadet Palapes ni, Datuk? Untuk ni kita ada sel tersendiri di setiap universiti. Kita panggil Palapes, sel Palapes. So sel Palapes itu sendiri yang akan melatih setiap kadet-kadet Palapes yang di universiti itulah. Jadi di selain daripada tenaga pengajar akademik yang sedia ada, kita ada sel tersebut. Kalau kita saksikan seketika ini, mungkin atau cara raptainya itu juga turut melibatkan istiadat pembarisan. Ada pembarisan berjalan dalam gerak perlahan dan juga laju, jadi cepat jalan. Jadi ini antara yang menjadi kebiasaan dalam mana-mana istiadat pembarisan yang melibatkan suatu atau cara penuh, sama ada melibatkan Sri Paduka Baginda Tuan Agong ataupun tetamu-tetamu diraja yang lain. Jadi persiapan untuk menangani dan juga mempersiapkan bagi istiadat pembarisan dan juga komposisi pembarisan seperti ini, berapa lama masa ini diperuntukkan, Tuan? Sebenarnya kita dah mula latihan daripada 21 Ogos yang lalu. Kita dah mulai raptai dan mengikuti beberapa seri latihan, namanya melibatkan pembarisan lah, kawat seperti mana yang Tuan ceritakan tadi, pembarisan berjalan lalu, perlahan dan juga cepat jalan. Jadi sehingga ke 9 hari bulan ni, insyaAllah dijangkakan satu tempoh yang cukup bersedia bagi kadet-kadet yang memamerkan pembarisan diraja yang terbaik. Dan kita pun mengharapkan agar pembarisan insyaAllah jalan dengan lancar semuanya. Apa objektif utama yang akan yang relevannya istiadat ini untuk pegawai-pegawai kadet Palapes ini, Datuk? Dalam istiadat ni sebenarnya para mahasiswa mereka mempunyai two in one. Maksudnya yang pertama sekali mereka mempunyai ijazah kelulusan akademik dan untuk istiadat pembarisan ini mereka juga mempunyai watikah tauliah yang jarang-jarang diperoleh oleh kebanyakan mahasiswa. Jadi itulah signifikannya di mana pertauliahan ini merupakan satu aktiviti yang membolehkan 2 dalam 1 diperoleh oleh setiap siswa. Satu saya sebut tadi kelulusan akademik, dan yang keduanya adalah watikah tauliah yang dikurniakan oleh Tuan Duli Abang Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong. Maka akses untuk menjadi dan diterima masuk sebagai pegawai kadet Palapes ini, apa prosedur dan juga ruang kemasukan yang perlu untuk ditekuni bagi mereka yang berminat di peringkat universiti awam, Tuan Insani? Sebenarnya sebelum bergelar sebagai pegawai kadet Palapes ni, pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang baru melapor diri di universiti ini perlu memenuhi beberapa syarat-syarat yang kita telah tetapkan. Yang pertamanya berkaitan dengan BMI, BMI pelajar. Yang seterusnya keadaan fizikal pelajar itu sendiri, supaya penglihatan yang baik, pendengaran yang baik dan juga tidak buta warna itu. Dan juga mereka perlu melalui ujian kecergasan am, iaitu larian 24 km dalam masa yang telah ditetapkan, dan terbangun tubi, tekan tubi dan sebagainya, dan lulus tahap kesihatan yang baiklah. Barulah pelajar-pelajar ini akan dilantik ataupun diikrar sebagai pegawai kadet dan terusnya menjalani latihan selama 3 tahun di universiti. Sepanjang tempoh 3 tahun. Secara insentif juga akan diberikan. Datuk, sekali lagi mungkin ruang dan kesempatan ini untuk sama-sama mewar-warkan berkenaan istiadat pertauliahan diraja pegawai kadet Palapes Universiti Awam ke-41. So kita malu-alukan kehadiran halayak untuk majlis ini yang kita akan sempurnakan pada 9 hari bulan ini. InsyaAllah pada jam 7.45 pagi akan bermula acara ini. Jadi kita malu-alukan kehadiran halayak untuk bersama-sama dalam majlis istiadat pentauliahan ini yang jarang-jarang diadakan sekali setahun saja. Jadi ambil kesempatan ada hari Sabtu pula tu. Jadi kita lalukan kehadiran. InsyaAllah. Saya rasa Palapes
barangkali tahun depan mungkin boleh menyertai perarakan Hari Pembarisan pula ya, untuk ialah memperagakan aset-aset ataupun mahasiswa, ialah untuk kita menghargai segala perik-jerih mereka yang mereka perlu lalui semasa berada di Universiti Awam sebagai seorang pegawai kadet Palapes. Tahun ni saya tak nampak lagi Pembarisan Palapes. InsyaAllah tahun depan barangkali mungkin boleh menyertai. Dia dah ada wish list untuk kesaksikan Palapes di Pembarisan di peringkat nasional kan. Ya. Tapi apapun, kita ucapkan selamat maju jaya untuk istiadat pentaulan Diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam ke-41. InsyaAllah akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Muda Kedah ya, untuk bersama-sama untuk kita menyempurnakan istiadat pentaulihan Diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam ke-41. Terima kasih diucapkan kepada Major General Datuk Hamdan dan juga Lieutenant Colonel Muhammad Izani bersama dengan kami, dan juga terima kasih kepada pihak Universiti Utara Malaysia selaku tuan rumah untuk istiadat pentaulan Diraja nanti. Okey, baik, itu dia kami bawa kepada anda sedikit perkongsian berkenaan dengan istiadat pentaulihan Diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam yang ke-41. Seterusnya kami nak bawa anda ke cerita pagi Johor. Kita nak bersama dengan rakan penyampai Fatia Abdul Rahim yang sudah pun bersedia di Johor. Silakan. Ya. Baik, saya kira masih belum lagi terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-66 buat Malaysiaku tercinta. Baik, kalau kita dapat perhatikan sepanjang bulan Ogos sehingga September ini dapat dilihat pelbagai kreativiti dilakukan oleh rakyat Malaysia bagi menzahirkan rasa cinta itu. Ini dapat dilihat seperti di Selangor di mana kanak-kanak menggunakan plastik terpakai untuk membina bangunan berkembar Petronas. Dan juga begitu juga di Muar Johor ini bersama saya ketika ini Encik Fatah Mubil bin Mak Majid, iaitu beliau tidak hanya menghiasi bendera Malaysia di kereta Iswara milik beliau tetapi juga menghiasi rumah beliau dengan ratusan jalur gemilang pelbagai saiz. Baik, Encik Fatah Mubil, apa khabar hari ini? Alhamdulillah baik. Okay, saya sebenarnya kan tertarik dengan Cik Fatah Mubil menunjukkan rasa cinta tu kepada negara. Sebenarnya teringat kepada arwah ayah saya sendiri pun juga setiap kali tibanya bulan kemerdekaan, beliau tidak lekang untuk kata menghias bendera ni. Jadi pada Cik Fatah Mubil sendiri, apakah inspirasi yang membuatkan semangat untuk melakukan semua ini? Inspirasi saya sebab apa? Saya seorang bekas tentera. Saya saya telah tahu perjuangan orang terdahulu, mana susah payah dia untuk menyambut kemerdekaan. Itu pun saya pun menjadi tentera. Mereka dah merasa pahit maungnya semua. Apa yang berlaku dulu, susah payah mengeluarkan air mata, mengeluarkan keringat, malah mengorbankan nyawa untuk kemerdekaan negara. Oleh itu kita sepatutnya sebagai generasi muda yang ada sekarang mesti menyambungkan semangat kemerdekaan negara, tunjukkan kita punya tu semangat kita untuk kepada bekas-bekas tentera. Mereka tidak memohon apa-apa pun kewangan apa. Yang penting mereka nak yang ada generasi sekarang menilai macam mana perjuangan yang terdahulu untuk menyampaikan kemerdekaan. Okey, sebenarnya sejak tahun berapa lagi Pak Encik Fatah Mubil ni melakukan ni? Saya pasal bendera ni dah 27 tahun. Mana start tahun 96 hinggalah hari ini merdeka ke-66, mana genaplah 27 tahun saya pasang bendera ni. Kereta saya memang setiap tahun memang pasang bendera, tak pernah saya tanggal pun. Saya akan tukar, bila rosak saya akan tukar bendera ni. Sampai tahun ni, dah 5 tahun lepas pun saya pasang terus sampai jalan masuk ke kampung Parit Koma Laut ni lah, saya pasang bendera. Pak Cik, sebagai seorang bekas tentera, saya kira sedikitlah pesanan tidak hanya untuk anak muda tetapi juga untuk rakyat Malaysia supaya terus menghargai dan mempertahankan keamanan yang dirasai sehingga kini. Yalah, nasihat saya kepada generasi muda dan juga yang sekarang ni lah, supaya memahami apa itu arti kemerdekaan. Jangan kita menyambut kemerdekaan, lepas itu balik kosong. Tak ada tanam jiwa semangat dalam diri apa itu kemerdekaan sebenarnya. Lepas itu kita mengambil isi parti apa itu kemerdekaan. Barulah kita sebenarnya menjadi rakyat Malaysia yang betul-betul cintakan negara.
Baik, itu sedikit perkongsian orang kata daripada Pak Haji Fatin Mubil yang merupakan seorang bekas tentera di mana kita perlulah sentiasa orang kata menyemai dan sentiasa orang kata ada perasaan tu sampai perasaan cintakan negara tu sampai bila-bila. Sedikit pantun daripada saya juga, berbuat baik, akhlak cemerlang, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Sekian cerita pagi dari negeri Johor, kembali bersama rakan tugas di Selamat Pagi Malaysia. Ya, terima kasih rakan penyampai. Cuma sekali lagi saya akan mengulang siar dan juga membawa sedikit perkara berkenaan tentang istiadat pertaulihan diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam ke-41 yang akan berlangsung di Universiti Utara Malaysia Sintok Kedah pada 9 September 2023 disempurnakan dan juga bercemar duli oleh duli yang teramat mulia Tengku Sarafuddin Badlishah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin yang akan berlangsung dan juga akan berkenan bercemar duli pada tarikh 9 September 2023. Merafak sembah menjunjung kasih atas perkenan duli yang teramat mulia Tengku Sarafuddin Badlishah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin atas perkenan untuk bercemar duli pada istiadat pertaulihan diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam ke-41. Okey, sama-sama orang ramai boleh hadirkan diri pada 9 September nanti di UUM Sintok untuk menyaksikan istiadat tersebut. Daripada Kedah, kita nak bawa anda ke Terengganu. Kita nak bersama dengan rakan penyampai yang sudah pun bersedia di sana, Nur Ashura Muhammad Nur, untuk perkongsian cerita pagi dari Terengganu. Silakan. Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di sektor sumber teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, daerah Marang, di mana ketika ini sedang berlangsungnya pertandingan sketsa rukun negara peringkat negeri Terengganu sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dan untuk makluman, program tahunan kali ini menyaksikan 7 buah sekolah menengah melibatkan 7 daerah berentap dengan pelbagai konsep dan kreativiti bagi menarik perhatian juri. Dan untuk itu saya bersama dengan pengarah Jabatan Penerangan Negeri Terengganu iaitu Encik Said Yaman untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan program hari ini. Baik, Encik Said, mungkin boleh cerita sikit mengenai program hari ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi ini program seperti mana yang telah dimaklumkan, program ini adalah merupakan program tahunan di bawah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Terengganu dan juga peringkat Negeri Terengganu lah kita adakan pada hari ini. So program ini antara lainnya mempertengahkan dan objektifnya adalah untuk membolehkan kita memberi kefahaman tentang penghayatan kita terhadap rukun negara, yang mana rukun negara antaranya adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja di negara, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan dan sebagainya. Ini merupakan sebahagian daripada penghayatan kita kepada rukun negara. Dan seperti mana juga yang kita maklumkan tadi bahawa program kali ini seramai 7 pasukan ambil bahagian, dan program ini sebenarnya merupakan rintikan daripada program pertama kali buat pada tahun 2012 di peringkat negeri, manakala di peringkat kebangsaan pada tahun 2019. Namun bermula 2020 hingga 2022, program ini kita tidak adakan disebabkan pada masa itu COVID kita diserang oleh COVID-19, yang mana ini adalah selaras dengan arahan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia yang melarang kita mengadakan program seperti ini yang melibatkan aktiviti bersemuka. Okey. Bagaimana pula penilaian dibuat dan siapa yang akan menilai kali ini? Dari segi penilaian untuk program ini, kita beberapa perkara yang kita akan perhatikan ialah pertamanya dari segi kandungan, isi kandungan program itu, seterusnya dari segi bahasa dan seterusnya dari adab untuk semasa persembahan. Yang mana ambil kiranya daripada segi bahasanya 20 markah akan diberikan kepada penglibatan dari segi bahasa. Keduanya berkenaan dengan adab. Ini akan memberi 5 markah lah kepada ni. Dan sementara isi sebanyak 30 markah yang menyumbang kepada isi kandungan skrip itu sendiri. Seterusnya 30 markah juga diberikan kepada teknik penyampaian dan juga persembahan.
Seterusnya dari segi juri kita pada hari ini terdapat 3 orang juri lah. Antaranya daripada Jabatan Penerangan sendiri, daripada Jabatan Pendidikan dan juga Jabatan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian. Okey Cik Syahid, dari segi hadiah-hadiahnya pula macam mana? Sementara hadiah pula kita sediakan hadiah menarik lah, iaitu tempat pertama RM2,000, seterusnya tempat kedua RM1,500 dan tempat ketiga RM1,000. Sementara kita juga sediakan hadiah kepada peserta-peserta yang sebagai peserta sagu hati lah, sebanyak RM500, dan kita ada 7, kita ada sediakan untuk sagu hati yang ke-4 dan 4, 5, 6 sahaja. Sementara yang ke-7 kita sediakan sijil penyertaan dan piala sahaja. Sementara yang lain-lain pun kita ada disediakan piala dan juga hadiah iringan yang lain. Baik, terima kasih Cik Syahid atas perkongsian itu tadi. Sekian saja dari Terengganu, kembali semula ke rakan setugas. Okey, kita seterusnya akan bercakap berkenaan tentang Karnival Pendidikan Sinar Bestari 2023 dengan tanda pagar memacu pendidikan generasi digital. Saya akan terus saja bersama dengan saudara Min Tahrin, editor eksekutif Lifestyle Sinar Harian, merangkap pengarah projek Karnival Pendidikan Sinar Bestari untuk 2023. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar Min? Sihat alhamdulillah ya. Okey. Alhamdulillah sihat. Jom kita cakap tentang Karnival Pendidikan Sinar Bestari, yang mana sejarah ni diusahakan untuk apa dan juga mungkin peranan Min sendirilah untuk Sinar Bestari ini. Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasihlah kerana sudi jemput saya untuk ke SPM pada pagi ini kan. Okey, ini merupakan Karnival Pendidikan yang julung kalinya yang kami adakan. Sebelum ni kita pernah buat Karnival Karangcraft, tapi kali ini untuk tahun ini kita fokuskan kepada pendidikan. Jadi kita perkenalkan Karnival Pendidikan Sinar Bestari. Sinar Bestari ini di bawah Sinar Harian lah. Cuma untuk sisipan Sinar Harian khas untuk pendidikan kita panggil di Sinar Bestari. Jadi di situlah sejarahnya bermula. Macam mana kita nak dapatkan nama Karnival Pendidikan Sinar Bestari oleh Sinar Harian. Ya, Min sendiri bergerak sebagai apa? Saya sebenarnya merupakan editor untuk Lifestyle di Sinar Harian, tetapi untuk projek ini saya merupakan pengarah projek dia lah. Jadi that's why saya berada di sini hari ini. Tugas berat yang digalas. Tugas berat. Ya, untuk memberitahu kepada umum bahawa Karnival Pendidikan ini akan berlangsung pada 8, 9 dan 10 September ini, Jumaat ini. Lagi beberapa hari je lagi ini. Jadi itulah saya berpakaian seperti hari ini. Yalah, betul. Saya sebenarnya tadi macam nak tanya, ini pakaian sekolah lengkap ataupun tidak, tapi ya betul. Ini dibawakan memakai pakaian lengkap sekolah. Itu Karnival Sinar Bestari akan turut dihadiri oleh YB Fadlina Siddiq. Betul. YB Fadlina Siddiq akan datang untuk merasmikan pada hari Jumaat jam 3 petang. Okey. Dia akan dirasmikan, kemudian pada pukul 4 tu akan ada program Town Hall. Town Hall bersama dengan YB Menteri dan juga pelajar-pelajar dan juga guru-guru. Termasuk ibu bapa juga dijemput hadir. Semua boleh datanglah beramai-ramai. Semua boleh datang beramai-ramai. Session 15 Kompleks Karangcraft. Betul. Terbuka kepada umum, percuma. Masuk percuma. Alhamdulillah. Tapi kita nak tahu juga apa antara aktiviti ataupun perancangan yang akan dirasai pengalamannya itu oleh ibu bapa dan anak-anak yang akan hadir. Okey, kita ada banyak program-program yang kita dah buat kita yang dah kita rancangkan dan akan kita laksanakan pada minggu ini pada Jumaat. Antaranya kita ada program untuk bicara berirama, kita ada program kawat kaki, kita ada program motor show, kita ada uji bakat TV PSS dan kita ada macam-macam lagi pertandingan yang kita buat khas untuk pelajar-pelajar. Okey, jadi semua tu kita dah set daripada awal. Kita dah ada finalis dia, antaranya choir, Sinar Bestari Got Talent dan macam-macam lagi lah pertandingan-pertandingan untuk sekolah. Jadi tapi yang paling menariknya kita ada pertandingan iaitu Sekolahku Popular. Sekolahku Popular ini mana tu? Pelajar boleh datang ke Karangcraft dan beritahu kepada urus dia daripada mana sekolah mereka berada. Dia daripada sekolah mana. Dan siapa yang menang, siapa yang kiranya yang paling penyertaan paling ramai, kehadiran paling ramai akan memenangi Arvia Smartboard bernilai 8,500.
Jadi ini bukan terbuka kepada pelajar saja, kepada ibu bapa pun, komuniti pun kena datang. Kena datang dan bagi tahu daripada sekolah mana, mewakili sekolah mana. Jadi sekolah mana yang dapat kehadiran tu, sekolah tu yang paling popular kita anggap, dan kita akan berikan hadiah tersebut. Sekolah yang dekat-dekat Seksyen 18 tu kalau ada kesempatan datanglah. Tapi jangan terperanjat. Sekolah jauh-jauh pun bila kita buat macam tu, ramai yang nak datang. Semua berusahalah. PIBG mereka kan bersemangat untuk dapatkan smart board tersebut. Sebab sekolah sekarang kan perlu benda-benda seperti itu, peralatan-peralatan itu seperti itu. Sebab itulah kita gunakan juga tagline iaitu memacu pendidikan generasi digital. Tapi kan kita nak tahu juga Min, apa perbezaan kelainan karnival ini berbanding mungkin karnival pendidikan lain ataupun yang pernah dikelolakan sebelum ini. Disebabkan ini merupakan karnival pendidikan. Itu antara kelainan yang kita adalah. Kita faham banyak karnival sekarang ini, tetapi karnival pendidikan ini fokusnya adalah kepada pendidikan generasi digital. Dan juga ia adalah mendapat kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan juga daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Jadi kita nak orang ramai ini datang merasai bagaimanakah pendidikan itu secara digital itu. Jadi kita tak nak, macam saya sekarang ini berpakaian baju sekolah kan, saya nak sebagai pelajar, orang kena anggap saya sebagai pelajar. Apa yang saya nak lihat di karnival tersebut. Jadi kita nak ibu bapa datang, bawa anak-anak pergi ke karnival. Jadi contohnya lah satu sekolah menarik minat, memupuk minat bagaimanakah digital tersebut. Tapi kelebihan, kebaikan, manfaat karnival ini difahamkan ada HDA Smart Board untuk sekolah paling popular, disebutkan tadi jualan gudang. Apa lagi yang ditawarkan? Saya sebenarnya nak menyentuh berkenaan dengan peranan kita lah sebagai PIBKS, iaitu Persatuan Ibu Bapa Guru Komuniti dan Swasta. Bagi sinar harian, kami sebagai pihak swasta, kami telah menggerakkan karnival ini dan kami berharap agar mendapat sokongan daripada semua. Terima kasih juga Selamat Pagi Malaysia kerana menyokong usaha ini. Kita tak boleh bergerak sendiri, tapi kita akan bergerak bersama-sama, iaitu apabila ramai yang mengatakan tentang kesihatan, ramai yang mementingkan kepada pendidikan, tapi tak ramai yang cuba menggerakkannya. Jadi kami telah cuba menggerakkannya dan kami berharap mendapat sokongan sepenuhnya daripada semua. Dan alhamdulillah setelah kita lancarkan hari itu, kita pada bulan 5 kan, kita mendapat feedback yang ramai daripada pempamer-pempamer yang akan datang untuk mempamerkan sesuatu yang berbentuk digital. Jadi kat situ nanti kalau di sekolah pelajar-pelajar hanya boleh baca, tapi bila datang ke karnival nanti mereka akan dapat tengok, mereka akan dapat merasai. Itu yang kita nak, pengalaman-pengalaman tersebut. Kalau boleh kita nak gunakan semua diri rasa yang kita ada tu. Kita nak melihat, kita nak mendengar, kita nak hidu, kita nak rasa, kita nak sentuh, kita nak pegang. Jadi perkara-perkara itulah yang kita harapkan kepada pempamer-pempamer ini juga. Sebab kita kepada pelajar kan, jadi kita nak pelajar-pelajar itu merasai pengalaman tersebut, yang mana ini sangat berharga untuk pelajar-pelajar. Berapa ramai pempamer yang akan turut serta? Mempamer yang ramai, kita ada market plan yang besar, lebih kurang hampir 100 jugalah pempamer, dan juga kita ada juga Makan Fest, Sinar Plus Makan Fest. Termasuk pempamer juga, penjual juga. Jadi ramailah nanti. Sebenarnya kalau nak beritahu bahawa kita sekarang sedang berlangsung iaitu 3 program besar di Karangkraf. Yang pertama adalah jualan gudang. Sedang berlangsung sekarang, dan kemudian pada 8 murah berbaloi untuk datang. Kemudian pada 8, 9 dan 10 kita ada karnival. Dalam karnival itu pun kita ada Sinar Plus Makan Fest. Jadi kalau anak-anak ni berlari-lari nak tengok program ini, program itu, banyak program-program yang kita dah buat, ibu bapa boleh pergi ke Makan Fest itu. Dan kita pun berharap kepada, kita bukan berharaplah, kita dah maklumkan kepada penjual-penjual bahawa harga yang nak dibuat tu biarlah harga rahmah. Harga rahmah kan. Sebab yang datang ni ada kebanyakan dari pelajar-pelajar dan juga ibu bapa keluarga besar yang akan datang membawa keluarga masing
masing-masing. Okey, tadi disebutkan ada pelbagai aktiviti, antaranya bicara berirama, choir, kawat kaki, kids Quran Hour, rumah hantu, mini zoo, demo daripada badan beruniform, bomber, uji bakat TV PSS dan banyak lagi ya. Banyak lagi. Macam-macam. Uji bakat TV PSS tu merupakan salah satu program yang Jabatan Pendidikan Negeri Selangor sendiri ingin promosikan pada tahun ini. Iaitu kalau kita sekolah dulu, perpustakaan kita biasa sahaja kan. Kita pergi perpustakaan baca buku. Tapi perpustakaan sekarang ni dia dah lain. Dia dah ada satu studio yang set up yang macam ini. Jadi itu yang kita buat uji bakat tu. Seperti mana ikon siarawan kan. Sempat disebutkan juga. Okey, Min, apa mungkin harapannya untuk kita melihat program ini akan dapat disambut dengan jayanya untuk tarikh 8, 9 dan juga 10 September ini? Okey, saya berharap kepada sekolah-sekolah dapat menghantar lebih kurang dalam 3-4 bas satu sekolah pun cukup datang ke Karangkraf, lebih lagi bagus untuk merasai pengalaman di karnival tersebut. Dan juga saya berharap kepada ibu bapa untuk datang, komuniti untuk datang bawa anak-anak mereka datang ke Karangkraf ini. Disebabkan ini merupakan salah satu karnival pendidikan yang terbesar di Selangor. Yang kita mahukan orang ramai ini, anak-anak kita ini merasai bagaimana agaknya digital itu. Sebab mungkin mereka tahu bahawa mereka main TikTok, mereka main YouTube, tengok YouTube kan, mereka tengok Google search, tapi apa lagi kelebihan-kelebihan dunia digital tersebut. Yang itu yang pelajar-pelajar ini yang mungkin agak kurang pengalaman dia kan. Dan di sini juga kita ada macam-macam aktiviti yang telah kita laksanakan, yang kita akan buat untuk pelajar-pelajar. Antara tadi dah disebutkan tadi, unit badan beruniform, kita ada bomber, polis, TUDM kan. Sekarang tadi baru-baru ni kita baru lepas perarakan. Jadi kalau nak rasa kita itu perarakan saja, tapi kalau nak tengok macam mana nak panjat terak bomber tu ke kan, kita nak tengok secara lebih dekat, datang ke karnival tersebut. Mereka juga akan bekerjasama ya. Mereka pun akan bekerjasama. Sekali lagi Min, wawarkan bersama dengan penonton kita di Seksyen 15 Kompleks Karangkraf Shah Alam untuk karnival Sina Bestari. Okey, jadi kepada semua di luar, jemput datang ke Karnival Pendidikan Sina Bestari pada 8, 9 dan 10 September ini di Dataran Karangkraf Seksyen 15 Shah Alam. Terbuka kepada umum, walaupun pendidikan tapi masuk percuma. Dan semua orang wajib hadir untuk ke karnival ini sebab pelbagai aktiviti dan pelbagai hadiah telah kami sediakan untuk semua. Okey, terima kasih Min Tahrin, pelajar tingkatan 6 atas. Tidak adalah saya bergurau saja. Masuk hijau. Okey, terima kasih Min, editor eksekutif Lifestyle Sina Harian dan juga merangkap pengarah projek Karnival Pendidikan Sina Bestari datang beramai-ramai ke tarikh yang disebutkan 8, 9 dan 10 September di Kompleks Karangkraf Seksyen 15 Shah Alam Selangor. Jadi kita jumpa anda di sana, insya-Allah ramai dan juga banyak aktiviti menarik akan dikelolakan bersama dengan warga dan juga staf Sina Harian dan juga Karangkraf juga. Kita nak berjadah seketika dan kita akan ke cerita pagi, tetapi sebelum itu kita nak ke Met Malaysia untuk kita membawakan perkembangan dan juga perkongsian laporan cuaca semasa. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca dengan memberi penumpuan kepada amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning, dan ini sehingga 6 September 2023. Harus diingatkan kepada orang ramai bahawa keadaan ini amat berbahaya kepada kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan.
Baik, kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca pada pagi ini. Dapat dilihat keadaan hujan pada sekitar awal pagi tadi di sekitar Selat Melaka telah pun kembali reda, namun keadaan hujan masih lagi dilihat di sekitar negeri Perlis, Kedah dan juga sedikit di negeri Perak. Juga turut dilihat keadaan hujan masih lagi berbaki di 1-2 tempat di negeri Terengganu. Keadaan hujan ini kita jangkakan akan kembali reda sedikit masa sahaja lagi, namun di sekitar utara ini kita jangkakan keadaan hujan akan kekal sehingga kelewat pagi nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat keadaan cuaca cerah di hampir keseluruhan bahagian bagi kedua-dua buah negeri dan kita jangkakan untuk keadaan cuaca baik ini boleh kekal sehingga ke tengah hari nanti. Baik, seterusnya kita lihat kepada ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan cuaca hujan dan ribut petir masih lagi boleh berlaku pada tengah hari nanti melibatkan kawasan di sekitar pantai barat dan juga kawasan pedalaman, dan menjelang petang keadaan hujan akan bergerak ke arah Terengganu dan juga Kelantan, juga di sekitar bahagian utara, juga termasuk di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan juga pedalaman negeri Pahang. Keadaan hujan juga kita jangkakan masih lagi boleh berlaku di sekitar Rompin dan juga Johor Timur. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula kita jangkakan untuk keadaan cuaca yang agak baik pada petang nanti, namun keadaan hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Sarawak dan juga negeri Sabah. Justru itu orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan jaga diri. Wow, terangkat bahu. Memang kalau anda minum minuman daripada keluaran Tok Baba ini, pasti akan terangkat bahu anda. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut bagaimana bahu anda itu berterangkat, kita bersama dengan Duta Produk Tok Baba sendiri, iaitu Ira Azira pada pagi ini bersama dengan saya. Assalamualaikum, Ira. Waalaikumsalam. Oh, ceria saya di sini. Di RTM ni. Okey, hari ni saya nak bawakan Tok Baba dekat sini. Khas untuk orang kata penonton-penonton RTM yang berada di sini. Dan kita nak memkenalkan satu produk Tok Baba yang sangat-sangat viral di masa kini. Dekat dalam media sosial sana, asyik-asyik Tok Baba, asyik-asyik Tok Baba, asyik-asyik Tok Baba. Apa itu Tok Baba? Yang tu yang kita nak ceritakan untuk hari ini. Okey, ada 3 sebenarnya rangkaian minuman di bawah Tok Baba ini. Jadi Ira kongsikan, apakah antara minuman-minuman tersebut? Okey, sekarang Ira bawa hari ini, Ira ada latte macchiato, kita ada chocolate shake Tok Baba dan kita ada royal milk tea. So yang ni semua
semua produk-produk tempatan tau. Dibuat daripada kilang 100% Bumi Putra. So kilang ni bertempat di Kulim dan kita menghasilkan 3 rasa tok baba yang sangat-sangat unik. Kalau kita tengok kilang ni dia menghasilkan produk-produk OEM dan nama kilang kita adalah First Grade Resources Syndrome. Berhad minta maaf. Dia tiba-tiba dia terblur sikit macam tu. Tengok kita punya apa, orang kata ni segak sangat kat tepi saya ni. Dan kilang kita ni memang mengeluarkan hasil-hasil kopi yang sangat-sangat sedap. Dan banyak dekat kilang kita ni orang takut, orang kata apa tahu, Ira, saya ni seorang yang tak reti nak minum benda-benda manis. Selalu kopi 3-in-1, coklat 3-in-1 and tea 3-in-1 memang manis. Saya tak boleh. Saya ni ada penyakit macam-macam. So you all jangan risau. Sebab apa? Dekat sini Ira nak bawa, nak dekatkan hampa dengan tok baba yang sesungguhnya tak menggunakan gula putih langsung. Tak ada gula putih langsung. Ambil ni korek, cari pun takkan jumpa gula putih. Melainkan gula brown sugar sahaja. Macam tu. Jadi kopi ni pula kita keluarkan dengan rasa yang sangat unik. Kalau hampa minum tu lah, hampa mesti bayangkan muka Ira. Dia sangat-sangat sedap tau. Seriously, Ira cakap, kalau Ira balik dekat kampung, yang orang tanya, Ira sihat ke tak? Orang kata, Ira bawa balik Tok Baba ke ya? Yang tu akan tanya. Alright, so kita ada keluarkan kopi Tok Baba dengan bahan-bahan premium dan kita keluarkan tea Tok Baba dan kita keluarkan chocolate shake Tok Baba yang membuatkan kanak-kanak sangat-sangat suka. Okey, macam mana cara nak ni? Mesti mudah je ni. Sangat-sangat mudah. Sebab apa? Dalam pack ni kita ada lebih kurang 15 sachet dalam satu paket. Satu paket ni 15 sachet dan satu sachet jatuh dengan harga RM2.70 sahaja. RM2.70 kita boleh bagi anak kita minum tanpa was-was. Sebab apa tahu? Selalu kita nak bagi budak-budak, kita takut kalau kita bagi coklat, anak tak mau makan nasi. Kita bagi coklat, lagi anak hyperaktif. Sebab coklat dia tu mengandungi gula yang sangat tinggi. Tetapi untuk produk Tok Baba, coklat sendiri pun kita bagi bahan tenusu, krema yang dibuat daripada tenusu-tenusu yang membuatkan coklat Tok Baba ni sangat-sangat mesra kepada kanak-kanak. Dan anak saya sendiri pun baru 5 tahun pandai dah bancuh kopi Tok Baba ataupun coklat Tok Baba ni. Macam mana nak bancuh dia tu? Nak ada gelas ke apa? Dia ada. Kalau kata you all beli, kita ada bagi shaker tau. Pakai saja 200 ml air. Lepas tu bubuh saja, dia tak kisah air panas atau air sejuk. Kalau macam coklat, you all boleh makan panas atau sejuk. Kalau untuk kopi pun, you all boleh try untuk panas dan sejuk. Dan teh pun sama juga. You boleh enjoy untuk panas dan sejuk. Dan dekat-dekat dalam ni, yang mana-mana yang siapa-siapa nak tahu apa itu Tok Baba. Tok Baba ni dia orang kata satu produk Bumi Putra di mana kita sendiri dah melahirkan ramai jutawan-jutawan suri rumah tangga melalui rumah. Jadi saya rasa macam seronoklah kan bila kita cakap je pasal Tok Baba ni, bukan kata kita duduk cerita kata pasal minum saja. Depa minum, depa buat pendapatan. Depa minum, depa tambah pendapatan. Cara dia senang sebab kita melahirkan 5 orang duta hebat. Kita ada Syahizi Sam, kita ada Ira Azira, kita ada Azrul pencerita TV, kita ada Faiz dan kita ada Boboyok yang baru nak naik nama dekat media sosial. So hampa boleh tengok duta-duta hebat ni, dia bukan saja menjadi duta, malah dia tolong promote lagi produk ni. Tolong promote dan you all yang mana join saja kami, boleh saja bersama-sama kami menggunakan produk ni dan membawa produk ni ke orang kata lebih ke tengah lagi. Jadi kan kadang-kadang saya punya pengalaman lah. Orang mai kat rumah kan, kita bagi minum, orang tanya, you pakai kopi apa ni? You pakai coklat apa ni? Secara tak langsung kita sendiri jadi penjual. Bukan nak jadi penjual pun, bukan nak jual benda ni. Tetapi bila ada orang tanya, terpaksa menjual disebabkan orang tanya. Dan jadi kat situlah lahirlah kami ramai sangat ejen and stokis yang berada daripada rumah. Ejen stokis kami ni kita tak boleh cari peniaga-peniaga ke apa. Kita meniaga, kita bantu seluruh rumah tangga kita sebab seluruh rumah tangga kita ni rajin melayan tetamu. Dia rajin minum,
minum, dia rajin bancuh. Nah, tambah-tambah pula zaman media sosial ni, dia rajin buat video, kan? Dia share dengan public dan kat situ pun boleh menambahkan pendapatan. Okey, yang penting halal Yang penting halal. Jangan risau. Kita punya kilang dah 15 tahun. 15 tahun dah menghasilkan produk-produk OEM. Jadi kat sini bab halal, bab bersih, jangan risau. Yang tu semua kita jaga. Dan setiap orang kata setiap tahun kita ada juru audit yang akan mai cek benda tu. Jadi yang mana-mana dekat dalam ni, you all yang tak pernah rasa lagi bercinta dengan Tulu dengan Tok Babah, sebab hari ni kita buat promosi 3 paket dengan harga RM100 sahaja daripada RM120. So kalau nak beli sepaket pun boleh dengan harga RM39.9 hampa boleh dapat 1 paket dan dalam ni mempunyai 15 sachet. So jatuh 1 gelas dengan harga RM2.70 tanpa orang kata minuman tu rasa dia premium, sama level yang kita beli RM28 tu, tetapi RM2.70 tu sangat-sangat berbaloi dan you all pasti puas hati. Okey, dalam ni ada sumber zat besi, tinggi serat diet, bebas kolesterol. Betul. Saya minum saja produk ni, tak boleh minum teh makan. Sebab kalau minum teh makan, nasi tu saya tak makan. Sebab apa dia? Sebab dia rasa macam padat. Dia padat. Dia punya ayak dia tu, dia punya kualiti dia tu, coklat dia tu sangat padat, sangat rasa dia tu sampai ke perut. Minum saja perut yang rasa. Yang tu you all wajib try. So siapa-siapa yang tak suka minum yang bergula-gula kan, itu manis, ini manis. Oh, ini I tak boleh makan, ini tak boleh makan. Hampa kena rasa kopi Tok Babah. Sebab apa? Dia cut sugar, dia boleh bantu untuk penurunan berat hampa. Tapi kita tak mau claim yang tu. Kita nak claim dia adalah minuman yang berkhasiat, sangat sedap untuk minum sebagai minuman harian. Okey, di mana mereka boleh mendapatkan semua minuman Tok Babah ni? Okey, boleh dapatkan dekat ejen stokis kami. Ejen stokis kami ada di satu Malaysia dan saya amat-amat mengalukan di luar sana. Kalau siapa-siapa kat luar sana yang rasa teringin, berminat untuk menjadi ejen stokis, boleh pergi tengok dekat nama-nama tertera ataupun datang terus kepada saya untuk kita rekrut menjadi ejen. Sebab apa tahu? Sebab untuk ejen-ejen yang berada di luar sana yang mana nak senang buat duit. Kadang-kadang kita jumpa produk tapi susah nak jual. Tetapi produk ni sangat-sangat senang nak jual. Minum je, rasa je, pasti jatuh hati, pasti akan terjual. So, yang mana nak bercollaborate dengan kami, nak berjoin kami menjadi agent and stokis, boleh cari saya cepat-cepat. Kita bantu hampa keluar daripada masalah keuangan. Produk terbaik masa kini. Sekali lagi promosi untuk semua variasi minuman Tok Babah ni. Okey, untuk Tok Babah kita ada latte macchiato, teh milk tea dan kita ada chocolate shake. So yang mana dekat luar sana berminat, sekarang ni kita promosi 1 paket RM39.9. Kalau you beli 3, kita bagi dengan harga RM100 sempena hari ini sahaja. Di SPM ni sahaja. Wow, istimewa ya. Okay, dapatkan minuman Tok Babah yang terangkat bahu hujung beranda. Hujung beranda. Okay, ada 3 variasi minumannya. Chocolate milk tea dan juga satu lagi apa ni? Coklat milk tea, latte macchiato dengan chocolate shake. Okey, anda boleh hubungi talian tertera untuk membeli ataupun mendapatkan minuman ini ataupun nak berminat nak jadi stokis. Betul, jangan lambat-lambat. Tertera tu kat nombor tu sekarang, telefon sekarang, mesej sekarang. Sebab kami pasti akan bantu hampa. Okey, terima kasih Ira sama kita hari ini untuk berkongsi minuman Tok Babah. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini lagi topik menarik kita akan bawa untuk anda. Jangan ke mana. Dalam beberapa bulan ini, alhamdulillah, Malaysia kembali mendapat perhatian. Beberapa syarikat besar sudah tahu, baik Elon Musk, baik dari Amerika, atau Geely dari negara China, atau Infineon dari Jerman, bersetuju untuk menjadikan Malaysia sebagai pangkalan pelaburan penting. Dan saudara, bagi kita sangat penting. Kerana kalau ini dapat diteruskan, Malaysia boleh memaknai kemerdekaan itu. Setiap anak muda dijamin kerja dan tidak menganggur. Dan setiap pekerja mendapat upah yang munasabah. 关于香炉的继承问题，你也看到爸的脸吧？你就知道我没办法啊。我好朋友的女儿刚从北京来到。不好意思，我叫严英。我叫季龙。
其实我很好奇耶，如果你嫌弃，你大可不必待在养殖场。可是那个鱼，我刚刚都看在眼里了。你走啊！我不想再看到你了。言语。晨光般让孤独破烧，不计较爱。 Ya, itulah dia sedikit paparan ya, ringkasan kepada telemovie yang akan disiarkan di TV2 The Fabulous Secret of Arowana. Kita terus saja memperkenalkan pelakonnya, iaitu bersama dengan saya adalah Lai Kar-chun dan juga April Chan Sek Teng. Yang juga merupakan pelakon utama bagi telemovie The Fabulous Secret of Arowana. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu apa sebenarnya cerita. What is this telemovie all about? Yeah, salam sejahtera, saya Eric Lee. I'm the lead actor for this telemovie, The Fabulous Secret of Arowana. So sebenarnya telemovie ini cakap tentang dia macam komedi, ada cinta, ada hubungan antara ayah dengan anak dan juga abang dengan adik lah. So it's all about a movie. The background tu tentang ikan arowana tu. So apa tu ikan arowana? So it's kind of like dalam bahasa Melayu dia ikan kelisa emas. So it's kind of like a very special species dalam Southeast Asia kita. So watak saya panggil Cilong. So saya tu anak kepada satu tauke dekat ladang arowana tu lah. So dalam cerita tu saya takut dengan ikan. Kenapa tu? Kenapa takut ikan tu? Kenapa watak dia takut ikan? So dia ada claustrophobic. Dia ada macam apa dia? Allergic ke? Tak ada? Tak, bukan allergic. Dia macam ada nervous ataupun trauma. Trauma. Dah lupa tu. Dia ada trauma tentang arowana ini. Okey. Kenapa tu? Kalau nak tahu kena tengok movie sebab itu secret dia. Oh, itu watak saya lah. Itu kisah kenapa ada trauma dengan ikan tu Betul. Anda memegang watak sebagai apa? Saya sebagai seorang pelajar nama Yen In. Okey. Dia adalah seorang pelajar yang minat dalam bidang perikanan. Doktorin dalam ikan. Ini berlainan dengan watak anda. Ini Yen ini dia terlalu berminat ya. Dia suka. Saya takut. Oh, takut. Okey, mungkin boleh diceritakan? Sebab sejak kecil Yen In suka sama dengan bapa dia pergi buat penyelidikan dan penerokaan dalam bidang perikanan. Dalam spesies ikan arowana lah. Tapi ada suatu hari bapa Yen In mengalami satu kemalangan yang serius dan dia meninggal dunia. So Yen In tidak berputus asa dan terus mewarisi hasrat bapa dia lah untuk meneruskan yang tu penyelidikan dalam perikanan arowana. Okey, jadi di mana konflik cerita ini berlaku? Konflik dia dalam beberapa hubungan lah antara waktu-waktu yang macam saya dengan ayah saya sebab ayah saya kan dia tauke ladang arowana tu. So dia nak saya jadi like next in line lah untuk jaga bisnes ini, tapi saya pula tak nak sebab saya takut dengan arowana ni, saya tak minat. So yang sana ada satu konflik lah dengan ayah dan juga dengan waktu dia sebab saya tak jatuh cinta dengan dia, tapi dia macam tak berbalas. So adalah konflik dalam tu lah sebab kenapa pula budak ini dia tak kerja, hari-hari main je. Dia pula yang rajin buat research dalam ladang tu. Saya pula main dalam ladang tu. So macam dia tak suka dengan lelaki macam ni. Tapi dia pula yang suka dia. Tak ambitious lah. Lelaki yang tak ambitious. So that's the conflict between us. Ada juga dengan ex-lover dia datang sini buat kacau. Ada juga. So there's a lot of plot twist in there. Okey. Tapi kami punya bapa dalam telemovie ni lah.
Old friend. Old friend. Abang adik. Itu sebab dia datang sini. Sebab dulu ayah dia pernah buat research kat ladang saya. Ladang ayah saya lah. So lepas tu, lepas ayah dia meninggal, dia datang sini untuk sambungkan research dia kat ladang itu. Itulah kita ada masa untuk get to know each other lah. And then the stories goes on. Okay, so di akhirnya happily ever after? Tak tahu. I would say kind of, tapi macam mana tu kena tengok sebab memang plot twist tu seronok sangat. It's very funny and juga dapat belajar tentang arowana ni lah sebab it's kind of a species that is very valuable dalam negara kita. So, okey. Di mana lokasi penggambaran dilakukan? Orang Johor. Orang Johor. Saya Johorian. Okay. Actually, di Batu Bahat pun ada, Yong Peng pun ada. Dua lokasi. Kadang-kadang banyak kat area sana lah. Berapa hari waktu penggambaran? Selama lebih 2 minggu? Hampir 2 minggu. Hampir. Okay. So kita just stay sana lah, dekat ladang sana. So you dapat experience lah. Experience hidup dalam ladang tu macam mana. So it's kind of like really relaxed lah compared to city life. Macam mana pengalaman anda berdua sewaktu penggambaran ataupun syuting? Ada satu scene. Insiden yang ada. boleh dilupakan. Ada satu scene kita orang kena masuk dalam kolam tu. So bila saya masuk kolam tu, saya boleh rasa ikan arowana tu. Oh, ada dekat kaki tu. Okay. Lagipun ikan tu besar kan. So agak berat. So masa saya nak ambil ikan tu, dia macam gerak. Habis tu you boleh feel lah macam buat tengah gym lah. Yang berat sangat. So lagi satu owner yang benar tu, owner yang serius tu, dia bagi tahu saya ikan tu satu saja. Harga dia ribu? 11,000 kot satu. Untuk seekor tu? Ekor je. Berapa kilo anggaran itu? Saya rasa ada hampir 8, hampir 10 kilo kot. Wow. So it's between there. So semakin besar tu, semakin mahal tu. Dia ikan yang boleh dikategorikan ikan yang mahal. Ya, lagipun dia ada kaitan dengan feng shui. So dalam bidang Cina, kita orang percayalah kepada the idea of feng shui. So ikan tu dia macam emas kepada orang. So bila dia orang minat tu, dia orang belilah. So simpan dalam rumah macam satu culture lah, traditional culture. Okay, so it's kind of like feng shui stuff. So, memang arowana itu berada di lokasi penggambaran itu ataupun pihak produksi yang memang mendatang? Sana. Memang ada di. Okey. So dia ada yang kolam kat luar tu. So it's kind of like outdoor. Dia ada yang dalam tu laboratory kot. Yang laboratory tu dia orang jaga ikan yang tak sihat lah ataupun dah sakit. So dia orang akan jaga dengan mineral water dengan yang bagus ataupun vitamin yang bagus tu. So they have a very professional lab dekat sana. So ada tak lagi masa newborn ikan pun ada lagi newborn pun ada. Oh, yang kecil-kecil itu bagi kecil untuk baby ikan arowana. Wow, ada kolam yang dia punya. Sempat syuting di kawasan itu juga untuk sempat ada scene dalam tu. So dia pula yang ada scene ambil anak-anak ikan tu dan buat research dengan tu. So it's kind of like very cute. Walaupun dia masih kecil tapi the length is very long actually untuk baby lah. Sebab kadang-kadang kita tengok ikan-ikan yang kecil tu dia macam saiz macam ni je kan. Berapa cm je. Tapi untuk arowana tu panjang juga. So bayangkanlah masa dia dah jadi dewasa kan. So how long can it be? Dia tengok kalau situasinya sesuai dia akan sampai satu tahap yang lagi besar. Lagipun warna dia. Okey, siapa lagi antara pelakon yang turut serta dalam telemovie ini? Siapa lagi? Watak ayahnya? Watak ayah ada pelakon ayahnya, kedua-dua ayah bagi watak utama. Saya je sebab ayah dia dalam gambar je. Sebab dah meninggal kan. Okay. So from the start dah meninggal. Tapi ada bagi tahu lah macam mana ataupun hubungan dia. So ada bagi tahu.
Seronok untuk mencayakan watak The Fabulous Secret of Arowana sebab tajuknya pun dah The Fabulous Secret of Arowana. Ya, mungkin kita menjangkakan fokusnya adalah cerita tentang ikan arowana, tetapi itu mungkin hanya latarnya saja. Latar belakang dia, ya. Tetapi yang lebih fokusnya kisah antara kedua-dua watak utama yang tidak bersefahaman, ya. Tak, ia macam ya selalu bertentangan pendapat. Jadi apakah menarik untuk melihat konflik dan klimaks antara kedua-duanya ini? Saya boleh cakap tentang cinta antara kita orang sebab memang macam mana nak seorang budak yang tak ambitious dapatkan girlfriend macam sebab dia student doctorate, so bayangkan gap tu besar sangat kan, so it's kind of hard like a underdog story sebab budak macam ni tak belajar, tak kerja, tapi nak girlfriend macam dia yang perfect macam tu, so the way of getting onto the stage is very hard. Dan juga kelakar lah sebab dalam tu saya ada adik-adik saya. So adik-adik saya dia orang bagi suggestion ataupun dia buat macam plan yang kelakar untuk get attention daripada untuk dia. merapatkan. So it's very funny. So sebab dalam tu komedi percentage agak tinggi lah. So you guys pun kena lebih santai dan juga ada sense of humor jugalah. Okey, mungkin ini ruang yang terbaik untuk kita mewar-warkan atau mempromosikan telemovie ini. Mungkin boleh promosikan kepada peminat yang sedang menonton untuk menonton. Dalam hari bulan 7. Kamis ni next week. Next week 7 hari bulan September. 7 hari bulan September. Okey. Ya, pukul 3. Dekat TV2. Okey. So jumpa sana guys. Alright, jangan lupa untuk menonton telemovie The Fabulous Secret of Arowana. Kalau nak saksikan ikan arowana yang berharga 11,000 yang dipegang yang katanya 10 kilo beratnya itu, jangan lupa sama-sama saksikan dan juga kisah percintaan antara kedua-dua watak utama. Terima kasih kedua-duanya bersama dengan kami. Kita akan berjumpa lagi insya-Allah ada kesempatan. Selamat maju jaya for your future career. Insya-Allah. Terima kasih bersama kami. Okey, kita nak ke cerita Pagi Sabah untuk bercerita berkenaan tentang Kepedulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong berkenan untuk menyediakan santapan tengah hari bagi warga masyarakat. Jom sama-sama kita saksikan. Baik, terima kasih Ismail. Program Kembara Kenali Borneo yang julung kalinya diadakan di bawah negeri di bawah Bayu ini semalam menyaksikan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandar yang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat sekitar daerah Tawau. Hari ini hari kedua program Kembara Kenali Borneo, Seri Paduka Baginda berdua akan berangkat ke Lahad Datu, antara daerah yang ada di pantai timur negeri Sabah ini. Okey, bercakap mengenai keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda berdua ke Lahad Datu ini, kita terus bersama dengan pegawai daerah Lahad Datu Firuz Izzualdin alias Beneti Muhammad Zul yang akan bercakap mengenai majlis yang akan berlangsung nanti. Assalamualaikum dan selamat pagi tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada RTM kerana sudi membuat liputan ke daerah Lahad Datu sempena Kembara Kenali Borneo oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku bersama rombongan, yang mana kami di daerah Lahad Datu menyajikan untuk Tuanku di 5 lokasi yang berbeza, yang mana Tuanku bersama rombongan akan tiba di Lahad Datu lebih kurang jam 11 pagi ini, bermula di Menara Kayangan. Tuanku bersama rombongan akan menjejaki bumi Lahad Datu ini di Menara Kayangan bersama rombongan untuk melihat keindahan daerah Lahad Datu, di mana puncak yang paling tertinggi, bukit yang paling tertinggi di daerah Lahad Datu yang boleh melihat suasana yang sejuk. Kalau kita menghadap ke sebelah barat, kita akan melihat hutan tropika
yang begitu indah dan yang menarik, dan juga di sebelah utaranya tuanku bersama rombongan akan melihat lautan yang luas, yang mana lautan Double Bay, antara satu laut yang mempunyai keunikannya yang tersendiri. Selain daripada Menara Kayangan, tuanku juga akan melawat ke Eskom, yang mana di Eskom berbagai-bagai aktiviti telah diadakan. Dalam aktiviti tersebut, tuanku akan ke perumahan Eskom di Palm Garden. Selain daripada itu, ke pejabat Eskom bagi mendengar taklimat keselamatan Eskom, keselamatan zon Eskom, dan juga ke pasukan polis marin, yang mana aktiviti Eskom di sana untuk tuanku melihat sendiri aset-aset Eskom yang terdapat di sana, dan berbagai aktiviti. Selain daripada itu, aktiviti payung terjun di lautan, kita ada kapal terbang yang jet, lebih kurang begitulah, dan juga bot-bot tempur akan memperlihatkan aksi-aksi yang menarik dari pihak keselamatan kita sempena lawatan tuanku ke daerah Ladatu. Dan selepas itu, tuanku dan Permaisuri Agung, mereka setibanya rombongan tiba di Palm Garden, iaitu di perumahan Eskom. Tuanku akan berada di sana, dan selepas program di sana, tuanku dan Permaisuri Agung akan bergerak ke dua lokasi yang berbeza, yang mana Permaisuri akan ke Dewan Perdana Lahadatuk, yang mana berbagai-bagai aktiviti telah kita rancang di Dewan Perdana ini, dan kita akan memperkenalkan lebih kurang 38 etnik yang terdapat di daerah Ladatu, yang mana mereka inilah salah satu yang menarik, yang boleh kita ketengahkan, memperkenalkan daerah Ladatu ini sebagai satu daerah yang berbagai kaum. Dan selain itu, program memasak juga akan diadakan bersama Puspanita, yang mana Permaisuri Agung akan sendiri masak untuk rakyat jelata di daerah Ladatu ini. Baik, terima kasih Tuan. Itu dia antara aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan di daerah Ladatu ini sempena lawatan Seri Paduka Baginda Berdua ke daerah Lahadatu. Usai acara di Lahadatu, Seri Paduka Baginda Berdua akan berangkat ke Sandakan untuk acara seterusnya. Kita kembali bersama Ismail dan Syuhaida di Angkasa Puri. Okey, baik. Terima kasih Suhadiman untuk perkongsian cerita pagi dari Sabah. Okey, saya sedang meneliti sedikit perkongsian info berkenaan World Robot Olympiad, ataupun di peringkat kebangsaan ini dinamakan sebagai pertandingan robotik kebangsaan peringkat akhir bagi tahun 2023, yang mana peserta-peserta yang terpilih akan mewakili Malaysia ke World Robot Olympiad. Ini edisi Panama 2023. Ya, jadi kita nak mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan pertandingan robotik kebangsaan peringkat akhir tahun 2023 ini. Kita bersama dengan Dr. Faizulizami Osmin selaku Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Kokurikulum, Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia. Dr. Faiz, Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Saya cukup teruja bercakap tentang pertandingan dianjurkan oleh KPM. Saya teringat dulu ada F1 in School, pelbagai lagi pertandingan lah yang melibatkan STEM. STEM ini amat penting untuk kita menterjemahkannya dalam bentuk pertandingan ini, yang mana pertandingan robotik kebangsaan ini program STEM yang khusus untuk murid sekolah rendah dan menengah berusia 7 hingga 19 tahun dianjurkan oleh KPM. Mungkin boleh diceritakan untuk pertandingan robotik kebangsaan ini, Doktor. Okey, terima kasih Ismail. Sebenarnya pertandingan robotik kebangsaan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2005 lagi. Jadi edisi yang ke 2023 adalah edisi yang ke-19 di mana kita melaksanakan aktiviti robotik yang menggalakkan
menggalakkan murid-murid daripada tahap sekolah rendah hingga ke sekolah menengah untuk terlibat dalam inovasi dan juga penyelidikan bidang robotik. Jadi pertandingan ini sebenarnya telah berlangsung dan melibatkan pelbagai jenis sekolah. Setakat ini lebih daripada 1,000 sekolah telah menyertai pertandingan robotik kebangsaan dan lebih daripada 250,000 murid telah terlibat secara langsung dalam aktiviti robotik ini. Jadi pertandingan robotik peringkat akhir kebangsaan ini adalah pertandingan yang paling tinggilah di peringkat KPM, di mana pesertanya akan berpeluang untuk mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa di World Robot Olympiad. Selain daripada pertandingan-pertandingan seperti ini, apa lagi antara inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak KPM untuk memastikan pembangunan kurikulum dan juga bidang robotik ini? Okey, sebagaimana yang disebut oleh Ismail tadi, ada banyak pertandingan yang dia sendiri pernah dengar ya, macam F1 in Schools, kita ada Carnival STEM, kita ada pertandingan inovasi sains dan teknologi serta kejuruteraan yang kita anjurkan setiap tahun untuk menggalakkan penyertaan murid dalam bidang sains, teknologi dan juga matematik serta kejuruteraan ini supaya lebih berkembang, bukan hanya di peringkat sekolah, malah selepas tamat persekolahan. Jadi aktiviti kokurikulum robotik ini adalah sebahagian daripada aktiviti sokongan yang kita buat bagi menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Macam di sekolah kan kita ada subjek seperti RBT, sains komputer. So this is part of the extension yang kita boleh bagi supaya murid dapat peluang untuk belajar aktiviti robotik ataupun STEM ni dalam konteks yang lebih menyeronokkan, fun learning dalam kalangan murid. Itu antara semua kita. Ya, Doktor, difahamkan tema pertandingan tahun ini adalah Connecting the World. Mungkin Doktor boleh ceritakan berkenaan tema itu dan juga kategori-kategori pertandingan yang akan dipertandingkan di peringkat akhir nanti. Okey, untuk pertandingan robotik kebangsaan atau NRC ini setiap tahun temanya berubah. Tahun lepas kita ada My Robot, My Friend. Jadi tahun ini kita ada Connecting the World. Tema ni selalunya disediakan oleh pihak penganjur ataupun negara penganjur pada tahun tersebut. Jadi Panama telah memilih Connecting the World sebagai tema pada tahun ini. Jadi tema ini lebih menjurus kepada menggalakkan murid untuk menghasilkan inovasi untuk memudahkan bagaimana kita boleh mengembangkan hubungan dengan negara luar melalui air dan juga teknologi internet dan digital. Jadi Panama kan terkenal dengan pelabuhannya yang sangat sibuk. Jadi kita harap murid-murid akan dapat menghasilkan satu inovasi yang boleh diguna pakai oleh masyarakat secara global dalam bidang perkapalan dan juga teknologi ini dan dapat digunakan dalam kehidupan seharian. So kita sebenarnya menekankan konsep SDG itu, Sustainable Development Goals, kelestarian dan kemampanan alam sekitar dalam pertandingan robotik ini. Setakat ini sejauh mana penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum robotik ni? Okey, setiap tahun kita lihat jumlahnya semakin tinggi. Maknanya untuk tahun ini sahaja kita ada 1,875 pasukan yang telah menyertai di peringkat negeri. Seramai 5,625 orang murid yang telah pun masuk dalam pertandingan di peringkat negeri, dan yang kebangsaan kita akan ada 366 pasukan. Okey, yang akan bertanding, 366, betul lah, 66 pasukan yang akan bertanding di peringkat kebangsaan nanti. So ada 7 kategori 12 kategori ke semuanya, 7 yang akan ke Panama. So daripada 12 kategori ini, 5 bertanding hanya di peringkat kebangsaan, kerana kita lihat bahawa dalam kategori tersebut kita nak bagi ruang untuk murid merasai bagaimana bertanding dalam kalangan yang terbaik. Sebab tu kita ada Robo Mission Rookie, Robo Mission Junior, kita ada STEM dan Reka Cipta, untuk kita bagi ruang murid-murid yang baru nak berjinak-jinak dalam bidang robotik ini untuk bertanding di peringkat kebangsaan. Bagi lagi 7 kategori itu, Robo Mission Pro, kita ada di peringkat rendah, menengah rendah dan juga menengah atas. Begitu juga dengan Future Innovators, menengah, kita ada daripada sekolah rendah, menengah rendah dan menengah atas. Daripada yang terakhir ialah Robo Sports. Robo Sports ni menarik sebab dia melibatkan robot yang bertanding untuk bersukan. Contohnya yang untuk tahun ni kita ada double tennis. So the robots will compete in double tennis lah. Menarik. Jadi murid-murid kena coding, dia bukannya robot saja yang bertanding. Jadi
murid-murid kita akan buat coding, pengatur caraan untuk memastikan robot-robot ini dapat bersainglah dalam double tennis tersebut. Sebenarnya kategori favorite dalam pertandingan robotik ni adalah RoboMission, yang mana mereka juga perlu belajar bagaimana ataupun bersaing dalam menghasilkan pengatur caraan yang baik, memastikan robot mereka melakukan aktiviti dalam pertandingan itu mengikut yang telah ditetapkanlah. Sebab apa yang berlaku kita lihat di Germany tahun lepas, satu rules baru yang telah diperkenalkan, di mana mereka membuang semua dia punya pengatur caraan ataupun memadamkan pengatur caraan itu, dan mereka kena mengemukakan ataupun menghasilkan pengatur caraan yang baru. So dia mencabar murid kita sebenarnya, dan kita lihat murid-murid kita sebenarnya sangat-sangat bagus dan berpotensi untuk bersaing dalam kalangan murid-murid di peringkat antarabangsa. Sebenarnya Ismail Syuhada, kita telah memenangi World Robot Olympiad secara keseluruhan sebanyak 10 kali. Malaysia sendiri pernah menjadi tuan rumah pada tahun 2012 dan juga menjadi juara pada tahun tersebut. Kita pernah menjadi juara sejak daripada 2009 lagi. Pernah jadi juara. Siapa pesaing terdekat kita ni? Kita ingat tahun lepas masa di Jerman tu, kita ingatkan Germany. Sebenarnya pesaing terdekat kita adalah China lah. Wow. Pernah diadakan 3 kali di Jerman. Tahun lalu di Jerman kita meraih 2 perak, 1 gangsa, 2 anugerah kecemerlangan. Untuk aliran pertandingannya peringkat negeri Julai hingga Ogos, kebangsaan 4 hingga 7 September. Betul. Dan peringkat antarabangsa 7 hingga 9 November di Panama City, Panama. Peringkat kebangsaan akan berlangsung di mana, Doktor? Peringkat kebangsaan akan berlangsung di Universiti Tun Hussein On Malaysia, di Batu Pahat, pada 4 hingga 7 September 2023. Dan majlis penutupnya akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita, insya-Allah pada 7 September. Kalau Doktor boleh kongsikan apabila murid-murid melibatkan diri mereka dalam aktiviti mencipta robot dan sebagainya, apa antara relevannya industri ini sekiranya kita memperkasakan terutama untuk murid-murid? Aktiviti robotik ni ramai yang ingat aktiviti robotik adalah suatu yang sukar, kan? Dia melibatkan pengatur caraan, melibatkan kemahiran saintifik. Sebenarnya aktiviti robotik ni kita galakkan murid supaya belajar menyelesaikan masalah. Murid kena mahir dalam bagaimana untuk mengatur cara ataupun membuat programming sesuatu software supaya dapat menyumbang kepada memudahkan kehidupan manusia sebenarnya. Robot-robot ni yang kita lihat itu adalah satu robot yang dalam bentuk fizikal. Sebenarnya pengatur caraan yang dibuat oleh murid ni sebenarnya ataupun dibuat dalam bidang robotik inilah yang menghasilkan robot-robot itu. Jadi daripada aktiviti robotik ini kita harap dapat melahirkan lagi ramai pakar-pakar dalam bidang teknologi yang mungkin akan boleh pada masa akan datang menjadi satu tenaga mahir di Malaysia dan juga di peringkat global. Seperti kita paparkan tadi, pialanya saya fahamkan ni yang pertama kali piala ini diperkenalkan. Ini merupakan piala pusingan, Betul, piala pusingan Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Ini dihasilkan daripada kerangka Lego. Correct. Wow, menarik dan juga cantik. Kita ucapkan selamat maju jaya untuk pasukan yang bertanding bagi pertandingan robotik kebangsaan 2023, program STEM dan robotik berlimpah tinggi, anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan selamat maju jaya juga untuk pertandingan yang akan berlangsung pada November nanti di Panama City. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Fai bersama dengan kami. Terima kasih pihak KPM. Jom merebut peluang mewakili Malaysia ke WRO Panama 2023. Harap-harapnya sekali lagi kita jumpa mereka bawa pulang piala pusingan dari Panama. Kalau diikutkan pada tahun lalu sahaja, pasukan yang paling banyak memenangi keputusannya itu ataupun pingat adalah Taiwan, sebanyak 3 emas. Wow. Dah banyak juara-juara baru muncul ni semua. Sebab itu Malaysia kena berusaha lebih kuat lagi. Kena catch up lah kan. Batch baru, budak-budak baru masuk kan. Selamat maju untuk semuanya yang akan menyertai pertandingan robotik kebangsaan 2023. Itu kami bawakan kepada anda sikit sebanyak berkaitan dengan pertandingan robotik ini. Baik, dan juga jangan lupa untuk terus sama-sama kibarkan jalur gemilang, kempen kibar jalur gemilang bersempena dengan bulan kebangsaan dan juga sambutan Hari Malaysia pada 16 September. Dengan itu kita berakhir di sini. Saya Ismail Adnan dan juga saya Syahida Arifin. Sehingga kita berjumpa lagi. Senyum terpana tepat ke arahku, sekuat aku menghindar, namun
setelah